أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita Alhamdulillah sampai pada ayat 183-84, di mana kita kata ayat ini adalah rentetan daripada ayat berkenaan dengan al-khair, mana umat Islam diberikan kebaikan. Dan ayat 177 Allah terangkan apa itu kebaikan secara menyeluruh, kemudian diperincikan kebaikan berkenaan, start dengan tajuk berkenaan dengan tajuk apa, kewajipan ke atas umat Islam berkenaan dengan tajuk wasiat, kan? Kemudian berkenaan kisos kemudian wasiat, dan sekarang puasa. Dan ini sebenarnya kita kata adalah antara perkara berkaitan dengan tajuk kelayakan umat Islam untuk menjadi khalifah. Kerana sebelum daripada juzuk yang kita bincangkan ni, juzuk pertama, Allah Ta'ala terangkan dalam tu berkenaan dengan kenapa Bani Israel layak daripada mereka ditarik khilafah. Sebelum tajuk berkenaan Bani Israel banyak, dan juzuk pertama tu Allah terangkan berkenaan dengan Nabi Adam AS sebagai contoh khilafah yang pertama. Jadi sekarang ni siapa-siapa nak menjadi pengganti pada Adam AS ataupun para anbiya, maka dia mesti melayakkan diri dia dengan mematuhi segala perintah Allah Ta'ala dalam apa yang datang berikut ni. Maksudnya kalau dia kata orang tak boleh lagi terima sami'na wa ata'na kepada perintah Allah Ta'ala, maka dia tak layak untuk memegang apa pemerintahan di muka bumi ini. Jadi sekarang ayat yang kita bacakan pada minggu lalu, iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, muka akan bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra, siapa di kamu yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, maka diganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan ke atas orang yang tidak mampu melaksanakannya, berat ke atasnya puasa berkenaan. Dan itu ikut satu bacaan bacaan satu lagi, yutawwiqunahu, itu kita akan terangkan. Fidyatun ta'am miskin, fidyah beri makan pada miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah, siapa yang tatawwa, suka rela untuk melakukan satu kebaikan, maka dia lebih baik untuk dia. Wa antasumu khairul lakum, dan untuk kamu berpuasa adalah lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi Allah Ta'ala firman ayat ni memberi ucapan kepada orang beriman di kalangan umat ini, merintahkan untuk mereka berpuasa. Yang berpuasa tu kita terangkan adalah menahan diri daripada makan, minum dan juga persetubuhan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dan kita terangkan itu adalah beza dia puasa syar'i dengan puasa tidak syar'i. Kerana kalau orang tu tahan makan, minum daripada atau bersetubuh kerana ibadat lain, contoh macam orang Jawa, dia ada satu benda pati geni, pernah dengar? Orang taman tu tak dengar benda ni. Dia sini benda macam ni, dia sini amalan-amalan tertentu, mana puasa untuk kuat, puasa untuk niat dan sebagainya. Macam orang Hindu ada puasa nazar, dia nak minta hajat pada Tuhan, maka dia puasa. Dia bukan macam orang Islam bernazar, maksud dia kita kata apa, ya Allah, kalau aku dapat benda sekian, aku benda sekian. Dapat barang baru buat. Dia tak, untuk dapatkan barang tadi dia kena buat. Itu perbezaan kita dengan mereka. Jadi secara tak langsung dalam Islam ni kita kata sebenarnya puasa ini adalah ibadat mahdhah, semata-mata kerana ketaatan pada perintah Allah Ta'ala, bukan yang lain. Tak boleh. Bahkan Allah Ta'ala kata kullu amali ibn Adam lahu illa siyam, kecuali puasa. Semua amalan Adam ni untuk diri dia, kecuali puasa. Yang dimaksudkan adalah semua yang kita buat adalah dibalik hukum dia, atau bilangan hari ke dan sebagainya, atau pembayaran ganjaran kita 1/10 macam tu. Kecuali puasa, Allah Ta'ala kata itu terpulang pada aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah membalas baginya. Mana lebih daripada itu pun akan dibalas. Dia berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Kerana puasa ni akan diberikan ibadat gandaan yang lebih daripada ibadat yang lain. Nanti kita baca insya-Allah hadis-hadis yang datang. Jadi diterangkan makan, minum dan juga persetubuhan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang saya terangkan itu bahawa umat Islam kita Malaysia ni, definisi itu selain daripada makan, minum, persetubuhan,
dan masukkan sesuatu dan rongga hidung atau telinga dan sebagainya, menyebabkan batal puasa. Tapi sebenarnya benda tak dibahaskan oleh para ulama, kerana kalau benda yang masuk tadi bukan benda yang bersifat nutrien makanan, maka tak membatalkan puasa. Contoh macam kamera dicucuk daripada atas ke bawah punggung, tak membatalkan puasa. Tapi orang kita dia kata batal puasa, habis. Okay. Jadi benda ni kita kata terangkan bahawa tidak berlaku, walaupun kita kata dalil berkenaan dengan tajuk argument daripada pihak yang mengatakan batal tu, dia kata Nabi sebut dalam satu hadis, bila seorang lelaki tanya berkenaan wuduk, dia berkata wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima, dan sedut-sedutlah air dalam ketika istinsyak kecuali engkau berpuasa. So meaning that kalau dia sedut dalam keadaan berpuasa, puasa dia ada efek, dia defect dengan perbuatan tadi. So perbuatan tersebut menyebabkan orang menyangka bahawa anything masuk semuanya batalkan. Jawapannya tidak. Kalau dia kata sebenarnya air itu adalah nutrien, memang kita kata bila sedut dalam, air turun balik mungkin masuk dalam mulut kita dan masuk dalam tekak kita. So secara tak langsung kita kata benda tadi nutrien, makanan dan sebagainya, maka tak dibenarkan. Kalau dia kata benda tu bersifat macam selain itu, maka tak menjadi masalah. Faham? Baik. Kenapa? Kerana dalam puasa tadi terdapat penyucian jiwa dan juga pembersihannya, serta pengelokan jiwa itu berkenaan daripada daripada campuran-campuran yang kotor dan juga akhlak-akhlak yang keji. Jadi jiwa kita ni akan dibersihkan. Memang kita kata antara benda yang paling besar. Dan Allah Ta'ala menyebut bahawa diwajibkan perkara ini, dia mewajibkan benda ni ke atas mereka, itu yang orang-orang sebelum kita, dan juga wajib ke atas kita. Mana sebelum kita pun kena, kita pun kena. Jadi dan untuk mereka ni kepada kita, untuk orang-orang, untuk kita bagi orang terdahulu. Siapa saja dulu ada contoh yang terbaik. Supaya bersungguh-sungguh kita ni, umat Islam ni, menunaikan ibadat ini, fardu ni, lebih sempurna berbanding dengan apa yang dibuat oleh orang sebelum ni. Tuan kata kan wajib atas kamu macam orang sebelum kamu, supaya kita dapat, orang kata pasal kita kata dalam masalah syurga ni, kita kena berlumba-lumba. Bukannya kita tunggu tak apalah tak. Allah kata tak apa, sabiqu sari'u, bersegeralah kamu, berlumbalah kamu. Bukannya kita tunggu kod dapat, ada redha, bukan macam tu. Sebab kenapa Allah sebut dalam Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, kemudian wa jannatin, dan bersegera kepada selain keampunan, kepada syurga. Bukannya kita tunggu kod dapat, tak dapat sudah. Bukan. Buat kerja dululah. Kalau kerja dah buat tapi tak tahu apa hasil dia, itu baru kita berserah. Tapi sekerja tak buat, tapi tak apalah, nak masuk, tak masuk sudah. Itu bukan ayat dia. Ni banyak orang salah faham berkenaan tawakal. Pasal tawakal dan Islam ini bukan maksudnya anda tak bekerja dan juga anda tunggu saja. Kerana dalam hadis Nabi SAW Nabi terangkan berkenaan burung. Dan Nabi kata, "Lau annakum tatawakkaluna 'Allahi haqqu tawakkulih." Kalau kamu bertawakal kepada Allah Taala dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, la razaqakum, dia akan rezekikan kamu kama razaqat tayr, macam dia beri rezeki pada burung. Dan burung tadi beri rezeki macam mana? Taghdu, dia keluar pagi khimasan, dalam keadaan kosong tumbuluk dia. Wa taruhu, dan dia pulang bitana, dalam keadaan penuh tumbuluk. Maksud dia asbab dibuat. Asbab untuk perkara berkenaan dibuat. Hasil kita tak tahu, mungkin banyak mungkin sikit. Namun begitu, bila misalnya kita lihat burung tadi kan, alam ni luas. Tiap-tiap hari ada ulat. Semalam dah makan dah, besok ada lagi, lusa ada lagi. Tak pelik ke? Saya burung makan tiap hari. Bagaimana saya tengok burung makan macam mana? Kan dia makan tak berhenti. Dia makan tak berhenti. Bayangkan, tapi ulat tu masih ada besok lagi. Lepas tu lusa ada lagi ulat. Ulat ada lagi ulat. Mana sebulan tu tiap-tiap hari ada ulat. Maksud dia Allah Ta'ala sediakan. Tapi asbab dia, burung tu kena keluar. Dia duduk diam-diam, tak ada ulat datang kejar dia. Macam mana masalah orang tu nak mengejar syurga Allah Ta'ala, jangan dia kata saya dah redha dengan apa Allah Ta'ala berikan. Salah. Dia kena bergerak dahulu, buat kerja dahulu. Apa yang dia akan dapat, dia terima. Faham tak? Bukannya maksudnya dia sebab kenapa kita kata kita, Allah Ta'ala letakkan kat sini dalam ayat ni, dia letakkan contoh umat terdahulu dengan kita. Bagi dia kata apa? Difardukan atas kamu berpuasa macam mana difardukan atas orang sebelum kamu, untuk menunjukkan bahawa ibadat kamu ni bukan special khas untuk kamu saja. Tak. Diorang dulu pun dapat juga. Mereka kata kelebihan yang sama ada pada untuk kamu, untuk mereka pun ada juga. Maksudnya kalau kita kata syurga ni kan ratio dia 1 dalam 1000, maka anda sebenarnya berebut bukan setakat dengan orang keliling anda. Anda berebut dengan orang terdahulu. Umat-umat terdahulu tu, syurga Allah Ta'ala ni luas, besar. Tetapi untuk dalam syurga saja, daripada kalangan anak Adam, dan hadis Bukhari Muslim nyatakan, bila Adam AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala
untuk mengutuskan atau menghantar rombongan neraka, rombongan syurga. Adam kata, ya Allah, siapa rombongan neraka, siapa rombongan syurga? Nabi kata, Allah Ta'ala jawab balik, daripada 1000 anak cucu kau, 999 dan neraka, 1 dan syurga. Mana kita competing dengan orang zaman kita saja untuk syurga ni tadi. Kita compete dengan orang sebelum zaman kita. Mana kalau diorang, kita sekarang dapat ibadat kan, puasa fadilat besar, diorang pun dapat juga. Ni Allah Ta'ala nak suruh kita bersegera bekerja. Bukan kita duduk diam tunggu macam mana. Kan diorang dulu tak ada zaman apa, tak ada teknologi. Kita ni sibuk harian kan, kerja, nak cari duit lagi. Diorang tak ada masalah, tanam apa, bersawah sendiri, beli binatang sendiri. So nak macam mana? Ni tu alasan kita bahawa tidak bekerja, apa, mengejar syurga Allah Ta'ala. Kerana apa? Masa tak ada. Ini kita kata kesilapan besar yang berlaku. Allah Ta'ala berikan gambaran macam ni untuk menunjukkan pertama sekali kebesaran fadilat yang dapat dari orang sebelum kita. Kita pun sedang mengejar benda yang sama, supaya kita ada competing dengan mereka. Bukan hanya kita tunggu saja, tawakal, lepas diri. Tak, kerja dulu, buat dulu. Macam kita kata lapar, kan, lapar, makan. Bukan kita tunggu kenyang sendiri. Kan, kita terangkan, saya terang berkali-kali. Maksudnya kita nak kenyang sebenarnya, Allah tak nak beri kenyang, boleh beri kenyang. Dengan sedikit nafas boleh kenyang. Sebab bila kita makan, contohnya kita makan nasi kan, karbohidrat kan. Karbohidrat apa benda? Karbon, hidrogen, oksigen. Maksudnya benda tu tadi kalau ikutkan logiknya, di udara ni ada bersepah ada. Betul? Jika dia kata kita ikut logiknya juga, kalau kita sedut, kalau tak nak jadikan beri kenyang, boleh tak kenyang? Masuk dalam tu, kita larut dalam badan darah kita ni apa, hidrogen, oksigen campur kat situ, jadikan, boleh tak jadi? Boleh. Tapi bukan macam tu cara dia. Allah Ta'ala suruh kita makan untuk hilangkan. Pasal lapar itu qadar Allah Ta'ala, kenyang itu qadar Allah Ta'ala. Tapi nak hilangkan qadar lapar dengan qadar kenyang, maksudnya kena buat kerja. Cara dia apa? Makan. Bukan tunggu pandang makan nasi tu kan, betul, tunggulah kenyang, kot-kot kenyang kan. Tak boleh macam tu. Pasal kita kena ambil asbab. Itu dah masalah biasa. Masalah syurga Allah Ta'ala macam tu juga, kejar. Bukannya tunggu, tengok, agaknya, nantilah, kemudian, barangkali. Bukan macam tu cara dia. So Allah Ta'ala cerita kat sini macam Ibn Katsir kata, bahawa benda ni tadi dijadikan kepada mereka, jadi kepada kita juga. Seperti mana Allah Ta'ala firman dalam Quran dan surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Ta'ala nyatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap satu di kalangan kamu ni, kami jadikan syariat wa minhaja dan manhaj yang berbeza. Mana semua agama para anbiya adalah satu, tapi cara pelaksanaan, cara dekat diri Allah Ta'ala semua berbeza-beza ikut zaman masing-masing. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia jadikan kamu ni satu umat yang satu, sama bangsa, sama je agama, tak ada benda. Tapi walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tapi Allah Ta'ala buat kerja ni jadikan berbeza kita dengan mereka, zaman kita lain, zaman mereka lain dan sebagainya. Liyabluwakum fima atakum. Allah Ta'ala uji kita pada perkara yang diberi pada kita. Mana apa yang diberi pada kita dari syariat, apa yang diberi pada mereka dari syariat, semua sekali adalah untuk ujian. Fastabiqul khairat, makanya itu berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh, buatlah segera dengan cepat. Kerana apa? Kebaikan itu kalau kamu tak rebut, mereka akan sampai. Bukan kita, ni bukan dalam Islam, benda ni bukan kita menindas orang, tak. Kejar apa peluang Allah Ta'ala beri pada kita. Kalau kita tak rebut peluang berkenaan, maka kita yang salahkan diri orang lain, salahkan diri kita sendiri. Jangan salahkan orang kenapa kita tak dapat hidayah. Jangan salahkan orang kenapa ibadat kita tak kuat. Jangan salahkan orang kenapa iman kita lemah. Salahkan diri kita sendiri, itu maksud dia. Yang kadang-kadang ada orang tu kata, ni ustaz tak pandai ngajar lah ni, banyak student tak pandai-pandai juga. Bukan. Anda bertanggungjawab atas diri anda masing-masing. Dia tak ada bangau-bangau. Nak bangau-bangau kan? Dia kenapa? Kan? Dia tending. Kenapa kau kurus? Dia tending ikan tak timbul. Ikan timbul kenapa? Sekian. Tak ada. Dan Islam tak macam tu. Anda bertanggungjawab di atas diri anda masing-masing. Pasal Allah Ta'ala berikan asbab, dia buka jalan. Siapa yang kejar, maka dapat. Siapa yang tinggalkan, maka rugilah dia. So puasa juga macam tu. Termasuk di antara perkara yang Allah Ta'ala buka kebaikan bagi mereka, kebaikan bagi kita. Cuma kalau kita tinggalkan dan kita kejar apa yang dituntut dalam puasa tadi, maka kita akan rugi. Kerana ini Allah Ta'ala firman di sini, mana Allah Ta'ala kata berikan jalan berbeza-beza, tapi semua sekali matlamat dia untuk ujian. Maka bersegeralah kamu, wahai manusia, untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Allah Ta'ala firman di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, kutiba alaikumusiyam, difardhukan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, macam difardhukan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mohon kamu dengan buat puasa itu kamu akan bertakwa. Kerana apa? Kerana puasa ni actually macam kita terangkan, puasa ni adalah latihan bagi ketakwaan. Manusia ni nak belajar, nak dekat diri Allah Ta'ala, payah. Ada orang bertapa dalam gua, ada orang gali lubang kubur, kemudian kunci dengan luar, diam, zikir dalam tu.
Ada orang dari telaga, tanam di separuh badan dan telaga. Ada orang duduk macam-macam. Semua sekali sebenarnya diorang nak datangkan feeling. Tapi sebenarnya dalam masalah ni kita terangkan berkali-kali, untuk ketakwaan, untuk pembersihan, untuk kita dapat cinta Allah Ta'ala, dalam ibadat yang diberi kepada kita, itulah jalan dia. Tidak ada jalan lain. Siapa cari jalan lain selain daripada apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui jalan Muhammad SAW, maka akan sesat. Sebab kita banyak tengok orang pelik-pelik sekarang ni kan. Ada lompat nak apa dekat diri Tuhan. Ada menari pun ada. Tengok? Tengok ada kan? Ha? Tak ada tengok tunjuk lah. Tengok kerja lain. Kita nak belajar benda lain, kita tengok dengan orang. Okey. Tapi semua benda ni berlaku pasal dia orang kata dekat diri pada Tuhan yang cara macam tu. Sedangkan kita tahu bahawa hanya Muhammad SAW penyampai kita kepada Allah Ta'ala. Even actually apa ibadat dibuat oleh bangsa terdahulu, yang kita tahu jalan tu sampai ke tidak. Mungkin betul, mungkin tidak. Macam orang rahib Kristian kan, melepaskan diri dia, tak nak kahwin, kemudian dekat devote diri pada Tuhan. Kita tahu mungkin itu benar arahan Isa. Wallah, Isa tak sempat kahwin pun. Wallahu ta'ala alam. Jadi diorang kata itulah cara untuk dekat diri pada Tuhan. Sedangkan kita kata Muhammad SAW, utusan ini utus pada kita, hanya baginda sahaja jalan untuk kita. Hatta kalau para sahabat dahulu setakat belajar membaca kitab-kitab terdahulu dimarahi oleh Rasulullah SAW. Macam Umar kena marah kerana apa, dapat jumpa lembaran-lembaran daripada kitab terdahulu. Dia saudara-saudara dia mara dia tengok benda kan, dia happy. Tapi bila dia tengok, dia pegang benda tu, Nabi marah. Nabi kata, adakah kau ragu-ragu terhadap urusan ini, wahai Umar? Nabi kata, so aku telah datang kepada kau dengan urusan ini seperti Bukit Baydha. Nabi kata, Bukit Baydha ni bukit berdekatan dengan Mekah, yang malam ke siang sama aje. Lailuha kanahariha, malam macam siang dia. La yazi'u anha illa halik. Takkan terpesong daripada Bukit Baydha ni untuk sampai ke Mekah kecuali orang yang akan binasa saja, akan sesat. Mana tak ada siapa akan sesat sebenarnya. Bukit tu nyata dan terang. Macam itulah Islam ni. Tak ada siapa perlukan kepada selain Islam bagi pemahaman, atau selain Islam untuk apa? Kepatuhan ataupun mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Ini sebab kenapa kita faham betul. Jadi Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, pada puasa ni kita terangkan berkali-kali bahawa puasa ini latihan ketakwaan. Dan kalau solat pun latihan ketakwaan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ankabut 45, Allah Ta'ala nyatakan, wa aqimis salah, dirikan salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, kerana solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ni sering kita dengar orang lelaki pergi sembahyang Jumaat, dia dengar benda ni. Tapi sebenarnya benda tu tadi adalah isi kandungan bagi ketakwaan. Mana maksud dia, kalau orang tu solat tu akan tegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Macam mana solat tegah perbuatan keji dan mungkar? Saya terangkan. Saya kata bila orang tu solat saja 5 minit, dia latih diri dia untuk rasa Allah Ta'ala perhatikan. Kan dia diam, tak tengok kiri, tak tengok kanan. Rasa Allah Ta'ala perhatikan. Kalau rasa itu ada, lepas mayang dia nak mengumpat, boleh fikir 2 kali. Tapi biasanya kalau orang telah hilang rasa tadi, lepas toleh kanan kiri, dia terus dia macam, kau tahu, dia bersembang dah. Dia boleh start. Pasal dia tak rasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Intipati sebenar untuk solat tadi bukan masalah Allah Ta'ala dapat faedah pada solat kita. Dan kita pula, solat tadi bukan untuk kesenaman. Siapa-siapa kata solat untuk kesenaman, maka dia telah rosak akidah dia. Allah Ta'ala perintah kita solat kerana dia nak suruh kita solat. Tapi isi kandungan sebenar yang kita dapat di solat adalah ketakwaan. Macam juga puasa, kita dapat dengannya adalah ketakwaan. Mana latihan, kalau solat 5 minit, kalau zakat kita bayar, kan orang tak tahu duit kita simpan kat mana-mana. Kita beli gold bar, simpan bawah katil ke, letak gam bawah meja kan, tak ada siapa tahu. Ya, tak ada siapa tahu kan. Pasal apa dia kata, kalau letak kat bank payah kan. Jadi letak kat rumah, sorok-sorok. Kalau dia kata kita sorok kan, tak ada siapa tahu harta kita banyak mana. Tapi orang tu keluarkan zakat juga sebab apa? Sebab dia tahu Allah Ta'ala melihat dia. Itu penting sekali, Allah Ta'ala melihat dia. Yang kita rasakan apa, benda itulah apa intipati utama dalam ibadat. Macam disebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu yang telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, orang sebelum kamu. Kenapa? La'allakum tattaqun, moga-moga kamu akan apa? Bertakwa. Dengan ibadat itu kamu akan bertakwa. Maksudnya kita nak, Allah Ta'ala nak supaya kita sentiasa rasa dia hadir. Dan nak suruh kita buat sendiri payah. Dan sebab orang buat style sendiri, itu saya kata tadi, pergi masuk gua lah, masuk lubang kubur lah, sebagainya, nak rasakan perasaan tadi. Tapi dalam solat dah ada. Puasa paling panjang, 12 jam. Dilatih kita ni untuk tak tengok benda haram. Dan benda cili, benda tu benda time biasa makan tu halal. Tapi ketika waktu dalam puasa tadi, dia makin lebih kuat. Kenapa tak pegang, kenapa tak makan? Sebab batal puasa. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nampak. Kalau ikutkan sebenarnya tak ada siapa nampak kat rumah kan. Kan kalau dia kata ada si rumah yang duduk rumah, suami pergi kerja, anak pergi sekolah, kan dakwah sahur ada lagi. Kalau dia melantak seorang-seorang kan sambil tengok TV, mana orang tahu? Mana tak ada siapa tahu pun. Kan kalau orang lelaki pergi kerja dalam kereta tu letak air kotak,
Sambil jam tu hisap sikit-sikit. Tak ada siapa tahu pun. Tapi tak buat. Sebab apa? Batal puasa. Sebab apa? Siapa tahu? Di sini kata siapa tahu tu soalan sebenar. Allah Ta'ala tahu. Di situ kita kata dibina dalam diri kita ni rasa pemerhatian Allah Ta'ala ke atas kita yang akan kuat sepanjang Ramadan ni akan datang ni. Kita akan latih diri kita 12 jam. Tengok kan televisyen, astagfirullahalazim kan, tutup mata. Hari lain pun kena tutup mata juga kan. Tapi bila Ramadan ni dia jadi dahsyat. Pasal apa tahu? Buat benda berkenaan, tak jaga benda berkenaan, maka dia akan rosakkan puasa. Ikutkan sebenar, kalau kita buat kat rumah tak ada siapa tahu pun. Kita tengah puasa tengok benda haram, tak ada siapa tahu pun kan. Kita duduk dalam bilik kita, kunci pintu, tak ada siapa tahu. Kunci rumah, kunci pintu kan, tak ada siapa tahu. Tapi masalah kita kata rosak puasa, apa ibadat kita jahanam. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu. Itu dibina. Itu Allah Ta'ala la'allakum tattaqun. Dan Ibnu Katsir kata, kerana puasa dalam ni terdapat tazkiyah, pembersihan untuk badan. Kita kata pembersihan sebab apa? Sebab bila seorang tu berpuasa, segala nutrien badan dia akan digunakan. Mana sel-sel badan kita yang lama. Badan kita ni ada sel hidup, sel mati. Dia akan mati sekian banyak, hidup sekian banyak. Bila orang tu berlapar, akan banyak yang dihancurkan. So kadang-kadang kita ada penyakit yang lama, mungkin ada sel-sel yang rosak, yang cacat dan sebagainya, boleh dibersihkan dengan cara berpuasa. Itu metabolisme badan. Lemak pun itu juga akan hilang dengan berpuasa. Tapi kita umat Islam kita di Malaysia ni payah sikit pasal apa? Puasa tu makan banyak. Lagi banyak daripada musim biasa. Sebab ada pesta panggil, pesta makan. Sebenarnya saya terangkan dulu. Saya kata berkali-kali, kalau orang tu berpuasa, dia sepatutnya kena ingat bahawa puasa dia tadi, yang terbaik adalah puasa yang dalam keadaan dia jaga, dia jaga makan dan minum dia. Maksud dia makan sederhana, berbuka pun ketika sahur sederhana, ketika berbuka pun sederhana. Bukannya makan melantak-lantak banyak. Sebab ada banyak perkara bahaya boleh berlaku pada badan dia. Antaranya yang macam kita nak terangkan dulu, ni yang fatty liver. Fatty liver ni adalah keadaan di mana hati seorang manusia tadi penuh dengan lemak. Ini keadaan ni biasa akan berlaku bila tuan-tuan berlapar saja, lebih tempoh. Kan kita constantly badan kita ni, kita nak melihat, mendengar, bercakap, berfikir dan sebagainya, kita pakai tenaga, nutrien kita pakai. Kalau kita sentiasa makan dan sebagainya, maka benda tu dah akan berganti. So yang lama takkan diambil. Tapi bila kita tahan je makan, so yang lama tersimpan, lemak-lemak tu akan dikikis hantar ke hati. Pasal hati adalah tempat di mana ditukarkan glukos menjadi lemak. Dia ada 3 stage. Mana glukos, glikogen, lemak. Kalau patah balik macam juga, lemak, glikogen, glukos. Pasal kita makan, logik akalnya, kita minum air gula, tiba-tiba jadi kuning lemak pasal apa? Ikut akal kita kan. Kan benda tu kan air, gula kan, glukos. Tapi pasal jadi lemak, hatilah tempat dia. So jadi hati dalam penukaran daripada lemak ke gula, atau daripada gula, glukos ke lemak, dulu sekali kerja hati. Dan bila sebut gula tu maksudnya glukos, bukannya sukros. Sukros ni ada gula kompleks. Dia macam, kalau tuan-tuan minum air gula biasa, macam makan daging. Macam makan daging lah. 2 jam nanti baru dia settle. Pasal penghadaman makanan yang biasa, yang normal, sejam ke 2 jam. So secara tak langsung bila orang tu berlapar, tempoh yang panjang, memang hati dia akan jadi macam ni. Tapi kita sekarang dalam Islam, kita dilarang ataupun tak dibenarkan berpuasa dalam keadaan melampau straight 2 hari ke 3 hari. Nabi tak benarkan. Bahkan benda ni berbahaya untuk badan anda. Maksud dia orang tu kan dia kata puasa macam ni, hati dia jangan jinjil lah. Jadi macam apa dia panggil fatty liver. Cuba tutup panel depan tu. Kanan depan, tengah-tengah, kanan tengah. Kanan tengah. Macam tu. Nampak sikit. Tadi kan terang sangat tak nampak. Ni hati orang yang penuh lemak. Kerana apa? Kerana bila dia berlapar, so lemak akan dihantar ke hati untuk ditukar menjadi glukos. So banyak sangatlah, penuh dengan lemak. Problem sekarang kalau benda ni sentiasa berlaku, doktor bila nampak benda berlaku pada seorang pesakit, dia akan suruh orang tu tukar cara makan dan sebagainya sebab bahaya. Apa bahaya dia? Antara bahaya dia macam ni. Tadi kata kalau hati manusia ni hati biasalah saiz dia. Tapi kalau anda kata hati tu penuh dengan lemak, fatty liver ni, liver dimasukkan dalam hati ni lemak yang banyak, jadi dia menyebabkan dia membesar. Kemudian yang masalahnya kalau benda tu berterusan berlaku, lemak tak keluar, tak bertukar tau, dia tak ada tukar jadi glukos ataupun dihantar ke badan, dia duduk kat situ diam-diam lama sangat. Pasal badan kita kan, kita nak pakai, melihat, mendengar, dalam darah tak ada glukos lain. So perlu kepada hati punya penukaran. So benda ni akan menyebabkan kepada liver fibrosis. Dalam tu akan jadi lemak tu akan jadi fiber,
akan jadi serat. So in the end, lepas tu dia jelas sekali, dia akan rosakkan hati orang berkenaan. So doktor memang jaga sangat. Dia benda ni akan berlaku dua je. Sama ada orang tu makan dengan tak betul, berlapar dengan cara yang apa, macam kadang apa, ada seorang kawan saya tengok dulu dekat Yaman, dia suka kalau dia lapar minum air. Lapar je minum air, diet minum air. Hati akan macam ni. Kalau tak ada nutrien lain, pasal dia melihat, mendengar, bercakap kena pakai nutrien. Ini cara badan kita. Kita tak pernah berhenti. Tuan-tuan kena faham macam tu. Beza kita dengan kereta, beza satu je. Kereta, body dia tadi tak jadi nutrien, tak jadi bahan api dia. Kita ni, badan kita ni seluruh ada bahan api. Adalah bahan api pada badan kita sendiri. Bayangkan kereta tu, tayar di sini boleh dibakar untuk kereta tu jalan. Tak boleh kan? Okey, kalau tak habis lah, tinggal rangka je. Tak boleh. Kereta tak boleh. Kita je macam tu. Kita ni, seluruh badan kita ni ada binaan sel, sama ada lemak atau serat atau apa saja, yang boleh ditukar balik kepada apa? Bahan api. Itu gula. Tukar gula balik. Dia opposite. Gula boleh jadi sekian boleh sekian. Badan kita punya sistem. So, jadi benda macam ni adalah bahaya. Tapi orang kita sering tak dengar. Kalau kita terangkan, kita berkali-kali kita terangkan, jangan berbuka dengan benda-benda yang manis yang bukan glukos. Sebab kalau sukros, kuih manis tadi kan, sup ekor ke, orang kata bagi tenaga, pasal lampu dia bagi tenaga. Tapi bila benda tu dibuat, sebenarnya mendatangkan bahaya pada badan kita bila kita berbuka puasa saja dengan bukan benda glukos. Tamar antara contoh terbaik glukos yang paling tinggi. Kalau orang tu gaya sikit, ambil lah madu, guguk madu. Kalau kaya lah. Kalau tak kaya, jangan buat hindo. Sama madu nak makan 30 hari, satu kepala, dua kepala kan, sekilo habis tau, 10 hari. Ya, jadi kita kata, kalau dia kata orang tu dia ni, tamar adalah di antara solution terbaik. So, Nabi suruh kita buka dengan tamar. So bila kita makan tamar saja, untuk menghentikan proses penghantaran lemak ke hati, badan kita kena tahu glukos ada. Macam mana nak tahu? Dia ada dijadikan badan kita ni ada portal vein. Dekat pankreas kita ada sikit, dekat hati kita ada, dekat sini ada. Tapi kena ingat, bila kita makan apa-apa, dia kena turun bawah dulu. Dia takkan pergi ke hati terus. Dia turun ke bawah, diproses, kemudian baru dihantar ke hati, lepas diproses. So bila benda tu dikesan glukos, barulah badan kita akan apa? Kata makanan telah ada. Maka barulah otak akan kata apa? Pada seluruh badan kita berhenti penghancuran sel atau hantar sel lemak ke hati. Dia akan cakap macam tu bila glukos telah ada. Cuma kalau orang tu makan, dia makan apa? Gula. So gula kan, makan apa, air tebu dan ataupun apa, kuih-kuih manis dan sebagainya, akuk ke, tak kira lah manis macam mana pun. Okay, dia makan benda tu dalam jarak sini ke sini, sejengkal je. Kecuali orang tu perut besar lagi lah. Perut biasa sejengkal je kan. Kita daripada kita sini, gila sini 2 jengkal lah. Kita kata 2 jengkal sampai usus kecil kita, intestine kita. Kawasan tu adalah kawasan akhir lepas dihadamkan makanan masuk dalam darah. Sekarang ni jarak pendek tu, masa diambil adalah paling lewat 2 jam. Paling cepat 1 jam. Sebab kenapa kalau orang tu kan, dia makan benda-benda yang manis, benda yang berat, dia makan saja, badan dia ketika tu ada 2 beban. Satu beban menghancurkan sel, hantar ke hati kena buat kerja, tukarkan lemak kepada glukos. Satu beban. Beban kedua, bila dia makan benda berat, ada beban nombor 2, menghadamkan makanan. Perlu tenaga. Lepas tu nak bercakap lagi, mendengar lagi, tengok televisyen lagi, sembang lagi, marah-marah lagi. Nak marah-marah, gitu kan. Okay. Nak marah-marah lagi, perlukan tenaga. So sekarang ni ada 3. Maksud dia, kalau tidak 2. Maksud dia apa? Proses biasa, melihat, mendengar, bercakap dan sebagainya, berjalan. Ini satu, tenaga perlu pakai. Kedua, menukarkan lemak kepada glukos. Okey, 2. Dia makan benda berat, dia tambah lagi 3. Apa jadi? Badan kita akan suruh tidur. Tu orang boleh makan berat, apa tu macam dia tidur kan? Makin mengantuk. Sebab apa? Sebab badan dia suruh tutup 1, tinggalkan 2 je. Tutup 1 supaya apa? Supaya dia dapat alihkan kerja yang makanan untuk ini, yang untuk melihat, mendengar, bercakap, berfikir dan sebagainya, ditutup, diberikan kepada proses apa? Penghadaman makanan. Maka dengan sebab itu apa? Manusia tu akan tidur. Kalau makan benda berat, dia mula ngantuk. Sebab apa? Sebab badan dia tak larat. Dia kata kenapa makan benda baru, tapi pasal makin letih. Sebab dia makan salah. Okay. Dan itu bahaya satu. Bahaya kedua adalah apa? Makanan yang dia makan tadi dihadamkan 2 jam. So kalau dia puasa katakanlah 15 jam, tambah 2 jam lagi, paling kurang 2 jam akan ditambah. Sebab apa? Sebab bila kita lihat orang tu akan segar balik lepas pukul 10. Kan dia tidur pukul 10 lebih nanti dia jaga. Happy kan? Sebab apa? Sebab makanan telah pun mula masuk ke dalam saluran darah dan otak dah kesan, otak dah hentikan proses penghancuran sel.
Mana rasa dia, kita kata benda tu menyebabkan kita akan mula sedar dan elok. Tapi kalau dia kata orang tu berlapar tempoh yang panjang, hati dia akan jadi bahaya sebenarnya. Bukan benda kecil. Tapi lah, sebagai Tom sini pun nanti ada orang kata, saya ingat dekat masjid apa, dekat Qurtubi, Masjid Yunus, dia minta saya bentang benda ni, saya bentang sekali. Lepas tu orang lepas tu start, diorang lepas tu start orang ramai start buat buka puasa, makan tamar, semayang. So dia kata makan sikit je, tak makan banyak. Dia kata tak makan banyak, dan happy, rasa tak ngantuk pun. Ya seminggu, 2 hari lah. Hari pertama buat bagus, kita bentang saya bentang hari, betul, besok dia start. Kedua, ketiga pacik-pacik macam, alah tapi nak makan bubur dulu lah. Ada nak makan benda berat kan. Habis start dia tu dia pakai balik lah. Tapi biasa kita orang Indonesia sentimen ni sikit bab nasi. Nampak nasi tu tak ada tinggal dulu, tinggallah kejap kan, semayang dulu kemudian. Dan bahkan sebenarnya nanti glukos yang anda makan tu akan digunakan bagi menghadamkan makanan yang baru masuk. Faham tak? Secara langsung anda tak letih. Dan kita bahaya untuk fatty liver tak berlaku, dan kita akan selamat. Namun begitu, yelah, bagi tahu sekarang, tidak lagi besok lusa buat juga kan. Dia melantak juga. Orang kata buka puasa dengan tamar, buka puasa dengan tamar, suruh berhentikan proses penghancuran sel badan, hentikan penghantaran lemak ke hati. Nak suruh hentikan benda tu, itu bahaya kan. Dan juga jangan sampai nanti kita makan benda berat, kemudian badan kita buat kerja pula menghadamkan makanan. Kalau dia kata tamar kita makan, dia terdiri daripada glukos dan fruktos, dari gula buah dan juga gula yang ringkas, tu glukos. Yang mana kita masuk badan kita terus akan diserap masuk darah. Kita tak rugi apa-apa, nothing. Tak perlu hadamkan, tak perlu asid datang pada dia, tak payah. Lepas dia masuk saja dekat pankreas, terus diserap. Diketahui dia sebagai apa? Glukos. Lepas tu kata apa, portal vein tu tempat pengesanan bagi glukos. Yang mana terkesan saja, otak akan dapat isyarat bahawa glukos ada, dan dia akan hentikan semua kerja-kerja penghantaran lemak ke hati dan pemusnahan sel. Dan juga apa, dia benarkan untuk kita apa, gunakan untuk penghadaman pula makanan tadi. So untung. Tapi kita 3 jenis air tebu, air cincau, air soya bean. Kan. Lepas tu air apa tu, jus rumput lah. Tambah lagi jus rumput lah. Macam-macam benda. Kenapa kan? Ambil ni, amalkan tamar. Tapi nak buat benda macam ni payah. Kan, yang perempuan yang datang ke sini, mungkin suami dia masih lagi stand nak makan nasi terus. Kan? Kita kata buka puasa dengan tamar dulu, kemudian baru makan, lepas tu berat. Lepas solat, makan berat. Nabi buat macam tu. Dan Nabi memang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, berkata, la tazalu ummati fi khair, sentiasa umatku dalam kebaikan, selama ajjalu, mereka menyegerakan al-futur, berbuka, wa akharu, dan mereka melewatkan, menangguhkan as-sahur. Matlamat asal untuk mempercepatkan berbuka, melewatkan bersahur, ada supaya limitation kita berpuasa tadi sikit saja, tak menjadi banyak. Tu je cerita dia. Kena ambil sahur. Dan Nabi kata sahur tu, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana bersahur tu ada keberkatan. Dan bila orang tu bersahur, maka sel badan dia akan dapat bahan-bahan baru untuk buat binaan sel-sel yang telah dimusnahkan. Kerana dia tak bersahur, maka dia akan rotate. Mana sel lemak yang hancur tadi, itu yang digunakan untuk buat building bagi sel-sel yang baru. Rugi. Kita nak sel yang baru, nak jadi rasa sihat, tapi kita berbuka dengan cara yang salah, atau tidak bersahur, maka menimbul masalah. Kita akan berlapar lama. Ada sebab orang tak bersahur kan, dia makan pukul 10 malam, start pukul 3 pagi tu, sebenarnya dia dah habiskan. Bila kita tidur, kita pakai tenaga tu, mimpi berpeluh-peluh kan, bangun-bangun tu peluh-peluh. Sebab apa? Sebab kita letih, badan kita letih, kena pakai tenaga tadi, otak kita pakai tenaga. Maksudnya kata, alah tak ada benda ustaz tidur tu, maka makan tu yang simpan. Tak, semua makanan kita akan dihabiskan. Itu sebab kenapa kita kata dalam berbuka puasa, bersahur dan sebagainya, sila jaga benda ni. Kalau siapa yang rasa dia kuat sikit, try lah, ajarkan keluarga dia balik benda ni. Jika tidak, benda ni akan menjadi masalah. Kita nak suruh, payah. Everybody essentially dia ada mindset kan. Kalau Melayu kita ni buka puasa mesti ada nasi. Tak ada nasi tak boleh kan. Dan nasi tu bukan kejap lagi, time tu juga. Kadang-kadang tu sembahyang maghrib lewat lagi, dah makan letih. Memang dia akan letih. Pasal apa? Badan dia masih lagi makan, masuk ni tengah hadam makanan, sambil apa? Melihat, mendengar, bercakap, sambil pula apa? Hancurkan lemak, hantar ke hati, tukarkan jadi glukos, jadi apa, lemak jadi glukos. Memang letih. Tu makan banyak, makan ketika buka puasa tu letih. Kadang-kadang orang tu makan dengan nikmat, sila buka puasa dahulu dengan tamar atau minum air je, kemudian pergi solat, datang balik, memang takkan makan banyak. Ataupun cerita macam ni lah, macam kita memang takkan makan banyak. Macam ni juga trik orang kata apa, kalau nak membeli belah tau, membeli belah, makan dulu, baru tak beli makan, tak beli barang banyak.
Ini dah kajian dibuat. Memang kita kata bila tengah lapar tu, mata kita buntang tengok macam-macam. Tu pergi pasar Ramadan bawa 10 jenis barang. Tapi tak boleh buka puasa dulu. Kan? Puasa dulu. Ustaz Ali kata dia puasa dulu, lepas tu pergi makan, pergi pasar Ramadan. Batal lah puasa. Ya, faham tak? Mana restrict diri kita sikit, makan apa yang ada. Kan pasal kita kata sebulan saja, lepas tu kita tak adalah benda lain. Pasal ini cara sebenarnya Allah Ta'ala beri pada kita untuk pembersihan tubuh badan kita daripada sebarang penyakit sebenarnya. Dan saya terang berkali-kali lah, kalau orang kata Ustaz cakap best tapi badan dia bulat. Dengar sini, saya kena terangkan berkali-kali, Ustaz lain. Pasal apa? Ustaz ni orang suka bagi makan. Kalau dia Ustaz, kalau dia kata dia makan, orang ni bagi makan, tak bagi makan orang ni makan, dia tak makan. Jadi orang ni kata rasa hati, dia Ustaz tengah makan juga. Lepas tu orang ni pula ajak makan. So jadi makan banyak sebab orang ajak makan. Jadi tu sebab kenapa Ustaz kurang kurus. Kalau Ustaz kurus tu lain, dia ganjil, spesies pelik kan. Biasa lain-lain tu semua naik badan. Sebab apa? Sebab orang bersuruh bagi makan. Pasal orang kata bagi makan kat Ustaz berkat. Selain tak ada benda pun, sama aja. Ustaz pun manusia, dia bukannya Nabi kan. Dia akan silap, akan salah sebagainya. So Ustaz langsung kerana trend masyarakat kita ni memberikan hadiah pada guru tu, dikatakan keberkatan dan sebagainya. So orang ramai buat macam tu. Dengan sebab itulah Ustaz bulat. Itu jawapan dia. Conclusion dia, Ustaz tak jadi apa sebab bukan kerana tak beramal. Tapi memang Ustaz, kita kata kita buat sendiri. Kadang-kadang letih kan, kita pergi rumah pak mentua kan, pak mentua dia makan nasi terus kan. Kita pergi makan tamah, tinggalkan. Rasa macam kurang ajar jugalah, tapi macam mana? Kita nak bagi tahu kena semayang. Tarik sini kita pergi semayang. Yang lain biarkan. Dia nak makan dulu. Tapi kita tetap akan semayang. Makan tamat, semayang dulu, kemudian baru makan balik. Bukan terus melantak macam tu terus sekaligus. Tak buat dah. Bertahun-tahun dah saya tak buat itu. Dia bertahun dah makan buka puasa dengan tamar saja. Solat, datang balik. Tapi tak kurus juga. Sebab apa? Memang puasa bukan untuk kurus. Kan? Allah Ta'ala kata bukan la'allakum tatanahafun. Kamu berkurus tak? Allah Ta'ala kata la'allakum tatakun. Kamu bertakwa. So, matlamat puasa bukannya kurus badan. Tapi jagalah cara pemakanan, cara Rasulullah SAW tadi. Bersederhana dalam berbuka puasa dan juga bersahur. Ambil sahur, jangan tak ambil sahur. Dan berbukalah dengan benda-benda yang glukos, bukannya sukros ataupun benda-benda yang berat seperti protein tumbuhan, protein haiwan ataupun karbohidrat. Pasal benda tadi memerlukan 2 jam lebih. Bila anda dah masuk benda berkenaan, lintaslah makan tamar, dia tak guna. Makan tamar dengan benda lain serentak tak boleh. Makan tamar dengan benda lain, dia akan baca benda tu. Dia baca benda tu sebagai apa? Sebagai apa yang anda makan, yang lain. Maksudnya karbohidrat. Pasal turun kat situ, asid mula keluar. Tahu? Asid akan dikeluarkan, penghadaman akan berjalan. Dengan dia kata turun tu hanya tamar saja, dia akan kenal bahawa ini adalah glukos ataupun fruktos yang tulen. Maka automatik dia akan berhentikan segala proses penghadaman. Tak perlu, dia akan start terus serap saja apa yang ada. Faham? Buah tengok buah apa? Buah tak semua buah dia apa glukos apa ni. Ada macam durian, dia lebih sukros. Dia sukros tinggi. Saya jangan silap faham bila makan buah letak durian, lantak-lantak ke durian. Itu masalah juga. Kita kena tengok dulu buah apa. Sebab kenapa kita kata tamar adalah terbaik. Sebab apa? Sebab kandungan glukos dan fruktos dia tinggi. Boleh katakan sukros tu tak ada langsung sukros. Kalau yang lain tu ada sukros dia, macam tebu kan, dia ada sukros, dia bukannya glukos. Sebab kenapa kalau dia kata minum air tebu tak memberi kesan yang sama seperti kita makan tamar. Kalau orang tu kaya sikit, sila ambil air bancuh air madu. Maka kita minum kan, itu baik, bagus. Tapi lah madu mahal kan, kena pula madu Yaman lagi mahal kan. Okay, jadi saya tak langsung faham cara buka puasa. Itu sebab kenapa dia memang sebenarnya pembersihan untuk badan. Mana sel-sel badan kita yang lama, yang rosak, nak dibaiki, memang dia akan hancurkan. Tapi kita nak baiki tadi dengan cara yang betul, jangan cara yang salah. Faham? Macam orang yang puasa, diet pakai air saja, salah. Islam tak benarkan. Mana kita kata benda tadi membahayakan diri dia. Pasal garam galian badan dia akan dibuang bersama air kencing dia. Pasal sel dia akan buka liang. Kalau dia tahan, tak makan langsung, tak minum langsung, maka badan dia tahu, otak dia akan hantar maklumat kepada seluruh badan, tuan korang ni tak minum, maka semua retain air. Semua sel kena retain air. Retain. Bila retain air, dalam tu ada sekali garam galian yang tersimpan, mungkin ada termasuk itu tak keluar. Tapi kalau kata kita minum air ketika berlapar, dia buka, dia open. So garam galian akan keluar masuk. Bila keluar masuk, nutrien baru tak ada tau. So apa jadi? Air kencing anda paling mahal di dunia. Air kencing tu, dalam tu ada vitamin, ada mineral, ada magnesium, potasium sebagainya. Terkeluar. Sebab apa? Sebab dikeluarkan daripada sel-sel badan anda. Maka anda akan mula sakit. Faham? Itu sebab kenapa jangan berlapar dengan minum air sahaja. Salah. Ini kita kata, ini cara Allah jadikan memang badan kita untuk dibersihkan dengan berpuasa. Okay. Dan juga dalam berpuasa tadi ada penyempitan untuk laluan syaitan. Laluan syaitan.
Kerana syaitan melintas dalam badan manusia melalui saluran darah. Itu dalam hadis Nabi SAW, bila pernah Rasulullah SAW berjalan dengan baginda sedang iktikaf. Datang salah seorang isteri baginda pergi ke masjid. Kemudian nak balik, Nabi kena hantar. Dia bukan Aisyah. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, bilik tu rumah dia dengan masjid bercantum. Tapi kan ini datang ni, kisah ni isteri dia. Ada kata Juwairiyah, ada kata Safiyah. Datang jumpa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah nak hantar dia balik. Bila nak hantar balik, bayang wanita kan, jalan Rasulullah SAW tu nampak dikelihatan oleh sebahagian para sahabat. Ada sahabat tu lari, 2 orang lari. Bila dia lari, Nabi panggil balik. Dia kata, "Mari sini." Betul dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa?" Dia kata, "Ini isteri aku." Nabi sebut, "Ini isteri aku." Lepas tu dia kata, "Ya Rasulullah, takkanlah kami bersangka buruk pada engkau." Nabi kata, "Aku bimbang ke atas engkau syaitan kerana dia melintas dalam manusia ni dalam laluan darah. Untuk apa? Hasutan. Kan mungkin kita jalan sikit, tak ada benda Rasulullah, tapi yang keluar tapi nanti." Itu bahaya dia, pasal dia akan datang, syaitan akan datangkan. Dan hadis itu datang untuk memberitahuan berkenaan dengan tajuk masalah hasutan. Bukannya seperti dakwa oleh sebahagian pengamal pengubatan Islam yang menyatakan bahawa syaitan adalah punca segala penyakit. Dan kanser pun baca Al-Quran. Salah. Kan ada saya tengok seorang ustaz tu, dia kata apa? Dia kata kalau nak ubat daripada kanser, baca surah Baqarah. Kenapa? Kerana syaitan tak masuk rumah dia, baca surah Baqarah. Dan bila orang tu baca Baqarah, maka syaitan tak masuk badan dia. Tapi dia buat jahat juga kan, kelakar tu. Tak masuk badan dia. Dan kanser ada penyebab disebabkan oleh syaitan atau jin, dia kata. Jadi kalau orang tu kalau tak nak kena kanser, maka kena apa? Baca surah Baqarah. Ini salah. Memang paling salah sebenarnya. Sebab kita kata pasal hadis Nabi datang untuk beritahu tentang laluan darah tadi, syaitan lintas bagi apa? Penghasutan, bukan penyakitan. Dia hasut kita untuk buat benda sekian, benda sekian. Bukannya dia datang kita gigit di sini, gigit situ, lepas tu kita pun mula kena infection, kan? Gigi syaitan, bayangkan syaitan gigi kan, tak gosok sebagainya, apa jadi kau digigit. Tapi tajuk dia sekarang ni, hadis itu bukan datang untuk itu. Dan bila orang tu berpuasa, memang saluran darah dia akan menjadi kecil. Makin banyak dia makan, makin besar laluan dia. Lebih ada orang kata, mungkin orang kata, tapi ustaz, kalau orang tu banyak makan, nanti lemak syaitan sangkut juga. Itu buat lawak dengan saya lah tu. Yang dia buat lawak. Dia kata apa? Tapi ustaz, kan kalau makan banyak, kan sempit saluran darah. Sebab apa? Sebab lemak penuh. Syaitan tak boleh lintas, dia kata. Itu masalah. Itu kalau salah faham. Okay? Salah faham pun macam tu juga. Salah faham tak? Bukan macam tu cara dia. Cara dia adalah dengan cara macam tadi. Kita kata apa, laluan tadi kita kata bukan physically macam tu. Memang tapi laluan badan kita, darah kita, saluran darah kita akan makin besar dan bulat bila ada lemak. Kalau tak ada lemak, dia akan kecil. Jadi kita kata kerana ini telah sabit dalam hadis sahihain, Nabi bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai kumpulan pemuda, wahai orang muda, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa dengan kamu ni mampu untuk apa, ada nafsu untuk berkahwin, ada kemampuan untuk berkahwin, maka kahwinlah. In istata' minkumul ba'ata, mampu untuk bersetubuh, maka kahwin. Dia kata, "Wa man lam yastati'," barang siapa yang tidak mampu, mungkin duit tak ada dan sebagainya, fa alaihi bisawm, nak dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana puasa baginya adalah sebagai pembenting, penyekat. Mana puasa tu akan menyekat dia daripada berfikir benda yang bukan-bukan. Itu cara sebenar Nabi SAW ajarkan. Solution dia adalah dengan benda tersebut. Bukan macam ada saya dengar, ada sebaru ustaz pengajar, dia kata apa, onani, masturbation. Bukan, itu kan penyelesaian dia. Penyelesaian Nabi berikan adalah supaya orang tersebut, kalau dia nak kahwin, tak mampu kerana kewangan dan sebagainya, kesempitan hidup, maka disuruh dia berpuasa. Nabi berikan solution, puasa. Puasa, banyak-banyakkan berpuasa supaya laluran darah dia dan nafsu dia akan jadi sempit, dan nutrien bagi kurang, maka dia tidak akan cepat untuk berfikir berkenaan yang benda tadi. Dia akan fikir makan je. Dia akan fikir aku nak makan je lagi. Bukan fikir macam siapa perempuan tu. Tak ada. Faham? Dia rosakkan mana, dia jadikan apa, dia punya keperhatian dia tadi bukan kepada benda-benda lain. Dia akan sibuk tentang makan. Kan? Maksudnya secara tak langsung menghalang dia daripada memikirkan berkenaan benda yang berkaitan dengan nafsu, berkenaan dengan apa, wanita dan sebagainya. So Nabi suruhkan supaya berpuasa, menunjukkan bahawa berpuasa tadi ada efek kepada tajuk apa, menghalang syaitan daripada menggoda seseorang itu dengan mudah. Faham Memang kita kata dalam puasa ni kita terkawal. Bulan Ramadan ni semua orang pakai tudung. Dan artis pakai tudung, kan? Televisyen pakai tudung, semua macam astagfirullahalazim. Dia macam jadi macam Allah Taala lihat pada bulan berkenaan. Bulan lain Allah Taala tak lihat. Bulan Ramadan Allah Taala lihat. Itu salah kita kata Baik. Kemudian Allah Taala terangkan lepas ayat berkenaan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, bilangan-bilangan yang tertentu. Hari dia tertentu. Bukannya bentuk dia dalam berterusan. Kerana ia bukanlah pada setiap hari, supaya tidak memberatkan atas jiwa manusia ni, diri manusia ni, lalu dia akan lemah daripada melaksanakan tanggungjawab dia.
Kalau sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang tentera, sebagai seorang pegawai kerajaan dan sebagainya, untuk laksanakan tugas dia, dia perlu kuat. Maka dengan sebab itu tidak diwajibkan benda ni setiap hari. Sebab biasa zaman kita sekarang ni pun bila datang Ramadan, kan even jabatan kerajaan dan sebagainya akan pendek hari, kan? 4.30 dah balik, betul? Okey, semua orang kena berlari pergi puasa Ramadan. Contohnya lah, okey. Sebenarnya tak wajib pun pergi puasa Ramadan, tapi orang kita dah bagi alasan. Sebenarnya apa benda ada? Apa benda yang ada saja. Makan apa yang ada. Tapi payah benda macam ni. Kalau orang kata tapi kan Ramadan kan, terpulang. Kan kita macam mana? Pasal orang kita dia ada trend. Benda dia adat. Tak ada 3 jenis air, tak ada sekian, tak ada sekian, tak puasa. Dia tak kira sebagai berbuka puasa. Nak buka puasa makan macam biasa je lah. Makan macam biasa. Berapa makan macam biasa? 2 pot nasi, 3. Kan makan banyak tu lah. Jangan macam bila time puasa lagi lantak lagi banyak. Alasan kerana besok nak puasa. Bila kita ada kawan restoran kat Yaman tu, dia puasa selang sehari. Dia tiap kali berbuka makan banyak. Betul kawan-kawan dia kata apa? Puasa selang sehari, buka macam makan 3 hari. Sekali buka tu makan macam 3 hari. Bukan makan sikit. Dia kelakar juga lah. Itu sebab kita kata kena faham bahawa kebaikan puasa tadi hanya boleh nampak kalau sekiranya orang tu berbuka sederhana, bersahur pun sederhana juga. Tapi jangan tak bersahur langsung. Tak bersahur langsung dia akan masalah. Pasal badan dia akan makin banyak menghantar sel lemak ke hati dan menyebabkan fatty liver. Faham Tempoh yang panjang bahaya. Coba Islam limitkan. Dia orang berfikir kenapa manusia umat Islam ni berpuasa hari tertentu saja. Kemudian apa? Kemudian tempoh pun dalam hal puasa tadi separuh hari je, tak sepanjang hari. Kalau ikut akal kita, makin lama puasa makin bagus. Tak, Islam kata tidak. Makin lama puasa makin masalah. Sebab kenapa Rasulullah SAW kata sentiasa umatku dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka, melewatkan juga bersahur. Mereka buat macam tu, maka kebaikan untuk mereka. Tapi kalau mereka langgar, maksud dia kebaikan akan hilang. Okey. Dia kata dan dia kata supaya tidak diberatkan atas seorang setiap nyawa tadi, jiwa tadi, lalu dia lemah daripada menanggung atau memikul tanggungjawab dia. Bahkan dia pada hari-hari tertentu sahaja. Dan dahulunya perkara ini di awal Islam, mereka berpuasa pada setiap bulan 3 hari saja. Jadi ini pernah jadi kes pada yang kita baca hadis itu berkenaan seorang lelaki, Abdullah bin Harith, bin mana dia daripada Al-Bahili. Dia jumpa Rasulullah SAW tahun ni. Dan tahun depan dia datang sekali lagi jumpa Rasulullah SAW. Kita jumpa Rasulullah SAW kali kedua tu, Rasulullah tanya dia minta Rasulullah tak kenal dia. Tak kenal dia. Kenapa tak kenal? Depan dia dengar. Dia kata apa? Bila dia minta Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, ama ta'rifuni, kau tak kenal aku ke?" Rasulullah kata, "Man antang, kau siapa?" Kita malu dah tu kan. Dia kata, "Anal Bahili, aku daripada kaum Bahili yang aku datang jumpa kau setahun yang lalu." Tapi kata dengan dia, "Fama ghayyaraka, apa yang ubah kau? Wa qad kunta hasanul hayya, kau asalnya rupa cantik, elok. Kan apa yang mengubah kau?" Lepas tu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tak makan akal tu, okey, mundu laki itu, semenjak setahun aku jumpa kau itu, sehingga sekarang," dia kata kepada Nabi, "kecuali malam je." Maksud dia sejak jumpa Rasulullah tahun lepas sampai jumpa kali kedua, dia hanya berpuasa pada waktu dia tidak pernah makan kecuali waktu malam saja. Siang tak makan. Siang dia tak makan. Mana dia berpuasa sepanjang tahun. Nabi kata, "Lima azabta nafsak." Asal kau azab diri kau? Nabi kata, "Kenapa azab diri kau?" Nabi kata, "Sum." Puasalah yaum min kulli syahr, puasa sehari je setiap sebulan. Sehari setiap bulan. Sehari setiap sebulan. Dia kata, "Ya Rasulullah, zidni, tambah untuk aku. Aku mampu." Nabi kata, "Fangka puasa 2 hari." Dia kata, "Ya Rasulullah, aku mampu." Nabi kata, "Puasa 3 hari." 3 hari. Nabi kata 3 hari. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku mampu." Bila dia kata nak mampu, baru Nabi kata puasa bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan kan? Mana Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Okey, 3 tu berganding, 1 berasingan. 3 berganding, 1 berasingan. Ingat dia? 3 1 Maksud dia, okey, Nabi kata puasa bulan haram dan tinggalkan. Puasa dan tinggal, puasa tinggal. Nabi kata puasa tinggal, puasa tinggal, puasa tinggal. Maksudnya kalau betul nak banyak pada bulan-bulan berkenaan. So Nabi SAW beri kepada dia solution macam tu. Pasal badan dia lemah, dia puasa berpanjangan kan. Kita kata actually dan dalam hadis tu Nabi kata apa yang mengubah kau, asalnya rupa kau elok kan. Maksud dia badan berisi tu elok lah, badan kurus tak elok. Maksud dia kan, maksud dia tengok Nabi kata dengan dia, apa yang mengubah kau kan. Nabi kata macam tu pada dia, "Ma ghayyaraka wa qad kunta hasanul hay'a." Asal kau rupa kau elok, Nabi kata. So anyway, kisah tadi menunjukkan bahawa
Asal memang Nabi beri pada mereka pun sebelum Islam, sebelum di awal Islam, sebelum datang tentang puasa Ramadan, para sahabat juga berpuasa. Cuma limit dia diberikan mana sebulan 3 hari, sebulan 2 hari. Actually sahabat tadi sebenarnya Nabi kata dia bulan puasa bulan sabar. Puasa bulan Ramadan dan juga sehari setiap bulan. Nabi berikan pada dia macam tu. So ada riwayat yang lain datang, Nabi berikan solution pada orang yang puasa tu, puasa 3 hari dan sebulan paling banyak. Limit dia cukup dah. 3 hari dan sebulan tu dah menyamai dengan apa? Puasa sebulan. Sebab setiap satu kebaikan dibalas 10. Pasal orang tu mengejar pahala di sisi Allah Ta'ala, maka sehari satu kebaikan dibalas 10. 3 hari 30. So cukup dah. Bagi dia untuk mengejar syurga Allah Ta'ala, Nabi kata cukup dah. Tapi banyak orang kita nak tambah lagi. Kan dia bantai puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan straight. Salah. Yang perbuatan ini adalah salah. Jadi kata apa? Dia kata kerana itu dia kata bilangan asalnya sebelum Islam menerima bulan Ramadan, mereka berpuasa setiap bulan 3 hari. Kemudian dimansuhkan hukum berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Ini akan datang penjelasan kejap lagi. Dan telah diriwayatkan bahawa puasa dahulunya pada permulaan adalah kena ke atas sebagaimana ke atas umat sebelum kita. Puasa ketika awal sebelum tu syahr Ramadan alladhi tu, yang ayat berikutnya sebelum datang ayat berkenaan, umat Islam ni berpuasa macam orang zaman terdahulu. Okey, pada setiap sebulan 3 hari. Jadi ini datang daripada Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan lain-lain yang menyatakan bahawa puasa umat Islam dahulu 3 hari dalam sebulan. Tapi ada juga pendapat menyatakan, contoh macam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abi Hatim telah diriwayatkan dalam hadis beliau. Dia kata bahawa Ibnu Umar berkata telah bersabda Rasulullah SAW, siyamu Ramadan kutiba katabahullahu alal umami qablakum. Puasa bulan Ramadan ni telah dituliskan, difardu oleh Allah Ta'ala ke atas umat-umat sebelum kamu. Tapi kita kata rekod yang sebenar tak dapat kita dapat macam ni. Tapi hadis ni ada para ulama mendhaifkan dia. Tapi yang betulnya, yang paling betul adalah seperti datang dalam riwayat yang datang daripada para sahabat, daripada Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, adalah dalam setiap sebulan 3 hari. Itu yang sebelum daripada turun Ramadan. Tapi bila datang bulan Ramadan punya pensyariatan, maka yang lain semua dimansuhkan. Atau puasa Ashura pun macam tu juga dimansuhkan. Tidak lagi dimestikan. Dulu tak dimestikan. Sampai Rasulullah SAW kata bagi ketika puasa Ashura tu, Nabi kata bila datang perintah berkenaan, Nabi kata kalau siapa yang dah termakan, teruskan puasa. Bayang macam tu sekali. Dah termakan pagi, arahan tu datang, Nabi kata siapa dah termakan, teruskan puasa. Maksud dia menunjukkan bahawa dan mereka diwajibkan puasa Ashura. Tapi lepas datang Ramadan, dibuang semua sekali puasa yang lain, diwajib puasa Ramadan saja. Yang lain-lain semua sunat, tidak menjadi kewajipan. Faham Kemudian Ibnu Katsir kemudian orang terangkan yang hukum tadi ayyam ma'dudat, bilang-bilang hari tertentu. Allah terangkan hukum puasa ke atas siapa-siapa yang kena ke atasnya puasa pada permulaan urusan Islam. Kata sebelum datang puasa Ramadan, apa jadi pada mereka? Allah kata apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa dengan kamu ni sakit atau dalam keadaan musafir, maka hendak ada iddah, mengganti balik pada hari yang lain. Itu maksud dia puasa orang-orang yang sakit, musafir, mereka tidak berpuasa dalam keadaan sakit dan musafir. Maksud dia mereka berbuka. Okey? Kerana dalam tu ada kepayahan ke atas mereka. Okey, mereka kata orang bersakit dan juga orang yang musafir. Bahkan mereka ni kumpulan ni perlu berbuka dan juga menggantikan dengan hari yang lain pada hari selain daripada bulan berkenaan. Tak semalam siapa tak kirim SMS 2 hari lepas. Itu ustaz boleh tak menggantikan puasa qada tu digantikan dengan Ramadan? Sekitu mana boleh kan? Pada hutang orang kan, hutang RM5. Kemudian nak bayar, kita kena beli barang dengan dia harga RM5. Kita bayar RM5 tu, ni RM5 ni sekat 2 kena hutang hari tu campur dengan beli barang. Oh dia kata tak tahu. Okay, dia kata silap soalan. Soalan sebenarnya dia kata ni, dia kata puasa pada hari Syak. Boleh tak puasa ganti pada hari Syak? Tu hari ni lah. Hari yang 30 Sya'ban. Di mana boleh jadi dah masuk Ramadan, boleh jadi belum Ramadan. Dalam tajuk ini para ulama telah bersepakat bahawa puasa pada hari Syak ini tak dibenarkan pada puasa sunat yang mutlak, tapi puasa bersebab teruskan. Seperti puasa ganti atau puasa kafarah ke, ataupun puasa yang bersebab lah, bukannya sengaja nak dekat ke diri Allah Ta'ala dengan puasa berkenaan. Puasa bersebab, puasa bersebab atau puasa sunat yang terkena hari berkenaan. Dia puasa selang sehari terkena pada hari tersebut dan tak apa. Jangan kata tak ada puasa yang tiba-tiba gatal-gatal nak puasa pada hari berkenaan, dan masalah. Baik. Jadi maksud dia bahkan mereka berdua berpuasa dan ganti pada hari lain. Maksud dia ganti hari lain tu lain daripada bulan waktu-waktu lain lah.
Ni pasal asal sebelum turun arahan Ramadan. Mereka katakan dia puasa 3 hari dan sebulan. Mungkin awal dia puasa 3 sehari, tengah sehari, ujung sehari. Ataupun dia tengah puasa tu terbatal, ganti pada lain pula. Maksud dia, boleh ambil macam tu sebelum diwajibkan puasa. Okey, puasa Ramadan Dan adapun orang yang itu maksudnya bagi orang yang berbuka, orang yang sakit dan musafir, maka dibenarkan mereka berbuka. Adapun orang yang sihat dan menetap, tidak berjalan pergi mana, yang mampu untuk berpuasa-puasa tak berat ke atas dirinya, maka diberikan dia pilihan di antara untuk berpuasa atau tidak. Dan faman dikatakan alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin tu asalnya adalah pengertian yang dipegang oleh jumhur para ulama adalah asalnya dahulu puasa ni diberi pilihan. Kalau tak nak puasa dan bayar. Kan dia mampu puasa tu tak rasa berat kat atas diri dia. So dia bayar je, tak ada masalah. Asalnya macam tu. Ni pasal sebelum datang Ramadan punya arahan. Datang puasa Ramadan punya tak ada boleh dah. Tak ada orang tu langgar dah. Dia kata saya mampu bayar, saya bayar. Tak. Bukan macam tu lagi. Tapi sebelum datang arahan Ramadan, dan tajuk dia macam ni. Maksud dia asalnya dahulu siapa-siapa nak berbuka dan bayar. Kan dia rasa tak ni, dia tak nak puasa boleh, tak puasa pun tak apa dan bayar. Dan jika dia nak dia berpuasa, dan jika dia nak dia berbuka, dan diberi makan bagi setiap hari tadi seorang miskin. Dan jika dia beri makan lebih daripada seorang miskin pada hari, maka dia lebih baik. Wa kena kata wa faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka siapa yang suka rela buat baik, mana tambah lagi banyak. Mana maksud dia sepatutnya dia puasa 3 hari. Dia bagi makan tadi dia bagi lebih 5 hari. Mana 5 orang bagi miskin dia bagi, 20 orang bagi miskin. Sebenarnya wajib atas dia 3 hari saja. Maka tak ada masalah dia buat banyak macam tu. Maka orang tak nak kata itu lebih baik. Tapi jika dia berpuasa, maka lebih baik untuk dia daripada beri makan. Okey, wa antasumu khairul lakum. Dan kamu berpuasa lebih baik untuk kamu daripada kamu bagi makan saja. Okey, ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, dapat ni oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain di kalangan salaf. Maksud ini pengertian asal bagi tajuk ini. Kerana ini Allah Ta'ala nyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kata orang yang mampu ke atasnya, kata puasa ni tak susah ke atas dia, dia boleh beri pilihan antara puasa atau tidak. Fidyatun, dan diberikan kebenaran untuk dia berbuka dan diberi makan fakir miskin sehari, satu hari satu cupak. Wa faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang buat tambah kebaikan maka baik untuk dia. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu puasa ia baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Ini satu pendapat berkenaan ayat berkenaan. Dan telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Muaz bin Jabal. Okey, telah berkata Muaz bin Jabal telah berkata, telah dialihkan solat pada 3 keadaan, dan dialihkan berpuasa pada 3 keadaan. Okey. Ini hadis ni panjang. Okey, mana contoh macam asal solat, asalnya 2 2 2 2. Kemudian bila Rasulullah SAW menetap di Madinah jadi 2 4 4 3 2. Lepas tu bila musafir apa jadi? 2 2 2 2 3 2. Maksud tak? Maksud dia keadaan dia asal macam ni, kemudian macam ni, kemudian macam ni. Mana 3 keadaan. Okey, itu maksud dia kata orang yang berpuasa, orang solat. Maksud dia ini dikatakan oleh Muaz bin Jabal. Mana berlaku, mana beralih pada solat ni 3 keadaan. Dan pada puasa pun juga beralih pada 3 keadaan. Okey. Yang puasa asalnya kita adalah mana solat asalnya dimaksudkan oleh Muaz bin Jabal ni, asal solat ni macam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika difardukan solat asalnya semua solat dah 2 2 2 2 2. Mula-mula difardukan. Kemudian bila bagi dia pindah ke Madinah, ditukar kepada apa? 2 4 4 3 2. 3 4. 2 4 4 3 4. Okey. Kemudian bila musafir dia tukar balik kepada 2 2 2 3 2 2 2 3 2. Maksud dia bilangan kan? Hanya maghrib saya bertukar. Tapi asalnya maksud dia asalnya originally memang solat tu hanya 2 rakaat. Kemudian bila berpindah ke Madinah dan ni jadi 4. Ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain. Jadi secara tak langsung ini dimaksudkan oleh Muaz bin Jabal. Okay, itu kalau sekiranya solat. Sekarang puasa pula. Kita ada pun keadaan puasa juga macam tu. Kita apabila ada pun keadaan puasa, sungguhnya Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, baginda menjadikan berpuasa pada setiap bulan 3 hari. Every month ada 3 hari. Dan puasa Ashura pun wajib juga. Okay? Mana maksud dia asalnya puasa tak ada. Kemudian bila sampai Rasul pindah Madinah, puasa bermula dengan tajuk apa? Tiap hari dalam sebulan mesti 3 hari puasa. Every para sahabat kena puasa 3 hari dalam sebulan. Dan puasa hari Ashura dimestikan. Okay, mula Kemudian Allah Ta'ala fardu ke atas mereka, ke atas baginda berpuasa. Itu apa? Berpuasa, iaitu puasa ni. Dan Allah Ta'ala turunkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
Okey, dekat atas apa kat atas tu. Kemudian sampai dan bila Allah sampai kepada wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dekat atas orang yang mampu untuknya, maka untuk dia ni hanya kena apa? Kena bagi makan fakir miskin. Maksudnya jadi ketika tu datang pula siapa-siapa yang nak berpuasa, siapa nak berbuka, maka bagi makan fakir miskin pun dah menjadi masalah, tak ada masalah. Mana ganti 3 hari tadi bertukar dengan 3 orang miskin kita makan pada setiap bulan. Gantikan, boleh, tak ada masalah. Okey. Dan itu cukup untuk orang berkenaan. Mana puasa 3 hari sebulan, tukar kepada boleh puasa, boleh buka dan bagi makan. Faham Okey, itu keadaan kedua. Kemudian Allah Ta'ala inginkan dan Allah Ta'ala turunkan, Allah Azza wa Jalla turunkan ayat Quran. Itu yang berikutnya, itu ayat 184 Allah Ta'ala nyatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Allah kata faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa melihat anak bulan dengan kamu, maka hendaklah dia berpuasa bulan berkenaan. Di sini datang arahan apa? Tukar daripada asalnya puasa 3 hari sebulan dari Ashura kepada boleh puasa boleh tak puasa, boleh makan diganti kepada apa? Last kali kepada apa? Kepada Ramadan yang tak ada boleh pilihan lain dah. Tak ada pilihan lain lah. Mana orang tu kena nampak anak bulan je, tak kira dia siapa. Dia kalau dia kata dia kena wajib dia berpuasa. Tak boleh dia ada pilihan. Contoh macam tak nak puasa, nak bayar, tak ada dah. Yang asalnya dibenarkan untuk mereka pada awal Islam sebelum datangnya ayat berkenaan dengan tajuk berpuasa. Faham Faham okey. Jadi dia kata maka Allah tetapkan berpuasa bulan Ramadan ke atas orang yang mukim, menetap dan juga sihat. Dan Allah beri kelonggaran dalam ni berkenaan orang sakit dan musafir. Tapi dan juga sabit memberi makan, tapi sabit untuk bagi makan tadi tukar berapa? Pada orang yang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Yang kalau dia puasa dia mati. Ada kan orang yang kena kencing manis sebagainya, dia apa, diabetes tinggi kan. Kalau tak makan dia tumbang. Maka orang macam ni dia tak apa buka tapi dia makan. Maksud dia tadi asal dia kan. Dalam puasa wajib tapi diberi longgar untuk orang musafir sakit. Dan juga orang yang apa? Apa tadi? Musafir sakit gitu. Orang yang uzur tua. Okey. Orang yang puasa sihat, mukim wajib puasa. Orang yang musafir sakit tak apa buka tapi kena ganti hari lain. Orang yang tua maka apa yang tak mampu yang kita panggil apa yang uzur. Yang tak larat langsung lah, kalau dia puasa je dia mati. Maka orang berkenaan dibenarkan berbuka. Maksudnya 3, tapi dia kena bagi makan. Kena bagi makan. Yang ini berbuka tapi ganti hari lain. Yang ini wajib berpuasa. Maksudnya sihat, tak musafir, wajib puasa. Orang yang sakit, musafir atau musafir, dia boleh berbuka tapi kena ganti hari lain. Orang yang tua ataupun yang tak mampu berpuasa kerana penyakit ataupun tua, maka dia ni bayar saja, tak perlu ganti hari lain. Bayar je. Tak perlu ganti dah. Jadi tapi dengan syarat itulah, syarat satu pertama dia ingat, bukan nyanyok Kalau orang yang nyanyok yang tak sedar pun macam engkau siapa? Engkau siapa? Itu dari rufi' al-qalam. Kena angkat. Tapi kalau kata dia sedar, dia tahu, dia boleh cakap, dia faham. Tapi dia puasa je tumbang. Puasa je tumbang, maka orang ni dia dapat hukum ketiga ni. Faham Mana maksudnya itu yang kita kata dekat Muaz bin Jabal melalui 3 proses yang berlainan. Mana proses berlainan macam solat 2 kan, kemudian 2 kan 2 kemudian jadi 2 4 4 3 2 3 4, kemudian tukar pula jadi ketika musafir 2 2 2 3 2. Okey. Yang puasa pula macam tu juga. Asalnya 3 hari dalam sebulan dan hari Ashura, kemudian diberikan kelonggaran tak nak puasa pun tak apa tapi kena bayar. Kemudian tak datang Ramadan wajib terus. Tak ada siapa kecuali longgarkan untuk orang yang sakit dan musafir serta orang yang tua yang tak mampu untuk berpuasa, maka ada solution yang berlainan. Tapi tetap tidak boleh lari. Faham Jadi dia kata tak perlu. Orang nyanyuk tak perlu. Dia jadi macam budak baru lahir lah, ataupun budak yang tak faham apa. Mana mak bapak dia kena bayar untuk dia. Budak orang 5 tahun sebagainya tak faham. Nak makan coklat kan, puasa nangis kan. Nak makan jijik air mata. Dia cakap ya dah. Kan itu mana dia faham. So jadi macam tu juga orang tua yang dah sampai peringkat nyanyuk, dia tak macam orang tua yang tak mampu tapi tak nyanyuk. Faham tak? Pasal orang tu selagi mana dia sedar, walaupun celah hilang dah badan ni, tak ada dah. Kaki tak ada, tangan tak ada, tapi dia sedar. Dan kewajipan Islam masih berlaku ke atas dia. Tak boleh kata macam hudung tu boleh buat dosa, tak ada. Masih malaikat salin. Tu pasal rufi' al-qalam an salat. Dia angkat pena tulisan amal daripada 3.
Daripada orang yang gila, daripada orang yang tidur sehingga dia jaga. Daripada orang gila sampai dia sedar. Daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi. Dia bermimpi, start mimpi je, dia ada rasa lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki, dan start ada salinan dan amal. Tapi kalau tiap sampai peringkat berkenaan, tak ada salinan dan amal. Dan dikias kepada tajuk orang gila sampai sedar tadi, pada orang yang nyanyok, yang tak tahu apa benda. Cakap pada dia benda, tak faham apa benda pun. Nak makan ke? Ha? Nak makan ke? Ha? Tak jenis nak ngajar. Nak pergi, nak semayang ke? Ha? Masalah lah. Jadi itu kita kata nak untuk macam tu, ya, tak ada dah. Rufi al-qalam dipanggil. Adapun yang masih sedar, yang boleh tahu kan, macam apa kau ambil barang orang, dia boleh marah, boleh sekian, tapi dia tak nyanyuk dan sebagainya, otak dia masih lagi betul, maka orang tadi tak mampu puasa. Dan baru timbul ke atas dia kena bayar bagi setiap sehari yang dia puasa. Tak perlu ganti, dia perlu bayar saja. Okey, faham okey. Dan dahulu, dan itulah itulah keadaan-keadaan puasa yang berlaku. Memang tiga tadi kan? Tiga tadi itulah keadaan-keadaan yang berlaku. Jadi dahulunya mereka makan dan minum serta mendatangi isteri-isteri mereka selama mana mereka tak tidur. Ni ada satu juga di awal Islam dahulu, bila Ramadan terdatang, perintah puasa Ramadan datang, diorang dahulu, para sahabat ada yang dia force diri dia untuk setakat malam pun ada dia buat satu idea tau. Satu panggil apa? Satu fahaman. Nabi tak cakap apa lagi. Nabi cuma kata benda sekian pada siang je. Datang malam boleh makan dan boleh sekalian. Jadi tapi dia kata malam tu makan boleh, minum boleh. Dan kalau datang isteri, as long as tak tidur lagi. Kalau dah tidur, tak boleh dah. Jadi dahulu ada seorang lelaki dengan Ansar nama dia Surmah. Dia dulu bekerja, dia beramal dengan puasa sehingga pada waktu petang lah. Lalu dia datang jumpa keluarga dia balik rumah kan, dan dia solat Isyak. Kemudian dia tidur, maka tak makan dan tak minum sampai besok pagi. Ni sambung puasa ni. Kan straight sambung besok kan. Okay, Nabi kata, lihat, dia letih. Nabi kata nampak dia letih sangat. Nabi kata, mali araka qad jahita juhdan syadida. Apa asal aku nampak engkau ni macam letih teruk sangat? Qala, dia kata, ya Rasulullah, inni amiltu ams. Dia kata bekerja semalam. Dia kata fajitu hina jitu, aku pulang ketika aku pulang, fa'alqaitu nafsi, lalu aku rebahkan badan aku. Fanimtu, lalu aku tidur. Fa'asbahtu hina asbahtu sa'ima, maka aku bangkit jaga balik dalam keadaan aku berpuasa. Jadi diorang macam faham macam tu pula. Bila Allah Ta'ala suruh tu, kadang-kadang tak detail, tak datang lagi. Macam kita kata berkenaan dengan masalah ketika tayamum tak turun, detail dia. Kan sahabat, contoh macam apa Ammar bin Yasir, ketika dia keluar dengan Umar tak semayang. Pasal selagi tak ada air, dia tak semayang. Kemudian Ammar bin Yasir guling-guling kat tanah, kemudian semayang. Kan actually benda tu dia try nak faham, tapi tak tanya Nabi lagi. Bukan maksud dia mereka mana-mandai, suka hati, tak. Maksud dia diorang faham, ingatkan macam tu. Macam bila sebut nanti kita belajar, nanti sikit depan sikit lagi. Bila sebut berkenaan dengan tajuk apa? Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hingga nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Tahu dulu sahabat ada yang buat apa? Nak tahu benang putih dan hitam? Diikat benang kat kaki dia. Dia makan ni, tengok. Okey. Selagi tak nyata hitam dengan putih tu, selagi dia melantak. Okey. Yang bawah tu ada bagus. Dia letak bawah bantal dia. Dia letak bawah bantal dia, letak benang putih dan hitam. Tak ada lagi, boleh lagi. Okey. Sampai Nabi bila dia cakap itu pada Nabi kata apa? Kalau macam tu, dia kata Rasulullah, aku try nak tahu malam dan siang tu. Maksud dia, yang Allah kata sehingga nyata kepada kamu benang putih benang hitam tadi daripada fajar. Dengan cara aku letak bawah bantal aku dua color, dua benang. Kalau selagi aku selak tu, maksud dia masih lagi malam. Nabi kata, idzan inna qafaka la'arid. Kalau macam tu tengkuk kau panjang, lebarnya tengkuk kau. Pasal dimaksudkan sebenarnya benang garisan putih, garisan hitam tu. Yang ketika mana fajar, ketika fajar kazib tadi, dia akan nampak kawasan ufuk tu gelap, atas cerah. Bila pagi nak masuk subuh, kawasan sini putih, atas hitam, atas gelap. Dia pasal pembiasan cahaya yang berlaku tu, ketika sebelum matahari terdatang, kan, sebelum datang pada kawasan yang patut dia nak terbit kan, cahaya dia di sini nampak kawasan atas ni terang, kawasan sini akan gelap, ufuk yang bagi orang tu akan gelap. Bila matahari dah mula keluar sini, cahaya dia straight, kawasan ufuk tu akan cerah, kawasan atas dia akan gelap. Dia jadi kes dia orang, itu yang kita garisan putih, garisan hitam fajar. Tu Nabi kata dengan dia, kalau macam tu tengkuk kau lebar. Saya silap bawah bantal dia, tidur silap, belum lagi. Kan, last sekali tak datang kelas. Silap kan, awal lagi tak datang kelas. Okey, maksud dia silap. Dia silap. Nabi kata kalau macam tu, itu kau faham,
maka tengkuk kau lebar. Kan sepanjang jauh ufuk tadi maksud dia. Itu sebab kita kata ketika nak memahami tadi, detail orang tak bagi lagi. Nabi tak jelaskan, diorang akan mula faham macam tu. Banyak kes berkaitan tafsir Al-Quran macam tu jadi kes. Sejenis kes ni juga bila datang Allah Ta'ala turun puasa, ada separuh mereka ni dia faham puasa tadi maksud dia lepas dah buka dan start. Dia tu kalau tak tidur tak apa. Tidur je dah start puasa dah. Faham tak? Tidur je, bangun tu dah start puasa dah. Tak boleh makan dah. Dia faham macam tu. Kan bila Nabi kata apa man lam yubayit saumahu fala siyamalah. Mana seorang siapa tak bermalam dengan niat puasa dia, maka dia tidak apa? Tak ada puasa. Dia ingatkan lepas bangun tu dah start puasa. Sedangkan start daripada Allah kata turun Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu min khayti aswad min al-fajr. Itu sebenarnya datang ayat Quran menjelaskan balik. Mana makan minum sehingga nyata pada kamu benang putih, garisan hitam daripada fajar. Selagi tak nyata makan minum. Nyata saja berhenti makan minum maksud dia. Dan dalam hadis berkenaan juga datang Umar dahulu dia telah tidur dengan isteri dia selepas bangun tidur. Lalu dia datang jumpa Rasulullah menyebut perkara berkenaan, dia ingat kena salah. Maka Nabi pun diam dari Quran, Allah turunkan Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kamu pada malam berpuasa tadi untuk bercakap kata-kata yang membawa pada persubuhan dengan isteri kamu. Sehingga semua Allah Ta'ala turunkan summa atimmus siyama lil-lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga waktu malam. Ni kita akan sampai lagi. Untuk maksudnya ini awal ketika mereka turun arahan puasa tadi, masih lagi diorang macam ni apa dia cuba faham sendiri. Jadi bila Nabi terangkan, Nabi perjelaskan, maka detail Allah Ta'ala berikan detail berkenaan dengan puasa. Hadis ini keluar oleh Abu Daud, Abu Daud. Dan telah mengeluarkan Imam Bukhari, Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, dahulunya Ashura dipuasakan. Mana Ashura tu diwajibkan berpuasa. Dan bila turun saja fardu Ramadan, maka apa? Maka siapa-siapa nak berpuasa, siapa nak berbuka pada hari Ashura tu. Ashura kan bulan apa? Muharram. Jadi kalau kata siapa nak puasa, tak puasa pun tak mengapa. Tapi kalau sebelum datang puasa Ramadan, Ashura adalah wajib. Faham? Macam tu. Balik ini menyokong hadis yang Muaz bin Jabal dan lain-lain menyatakan bahawa puasa tu ada 3 keadaan. Mula-mula tu 3 hari dan sebulan. Dan puasa Ashura. Kemudian datang Ramadan, dimansuhkan benda ni. Faham Datang hari berikutnya dibenarkan siapa nak puasa boleh puasa, siapa nak bayar. Kemudian datang Ramadan tak ada bayar, except you are not actually capable, barulah timbul masalah bayar bagi menggantikan puasa berkenaan. Faham okey. Dan firman Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, nak kata orang yang mampu berdaya untuknya maksud asal dia mana dia kena bayar fidyah bagi orang miskin. Maksud dia boleh pilih boleh tidak. Ini sebenarnya dikatakan oleh Muaz bin Jabal pada permulaan urusan puasa ni, sesiapa nak berpuasa, siapa nak berbuka. Dan dia berbuka dan beri makan untuk bagi setiap hari seorang miskin. Seorang miskin Dan dikatakan dikatakan oleh Bukhari daripada Salamah bin Aqwa bahawa beliau berkata, apabila turun saja wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dahulunya siapa yang nak berbuka, dia akan bayar fidyah. Nak berhenti nak puasa, bayar. Okey. Sehinggalah turun ayat berikutnya, itu ayat apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Turun ayat tu, maka tak boleh lagi orang berbuka suka hati. Bahkan dalam tentang Ramadan ni, barang siapa berbuka dengan tanpa sebarang sebab, tanpa sebarang keuzuran, maka kalau diganti 1000 bulan pun takkan boleh menggantikan sehari dia tinggalkan. Tapi dia kena bertaubatlah. Kalau dia kata kalau bukan tanpa sebab, kalau kena bersebab dan sebagainya, kerana musafir atau sakit atau gastrik dan sebagainya, berbuka tak ada masalah. Dia kata orang tu berbuka tanpa sebab, just happy kan, tak boleh. Happy kan, happynya makan, tak boleh, haram. Faham okey. Jadi diriwayatkan juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar menyatakan bahawa ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu ni, ayat ni telah dimansuhkan dengan turunnya ayat berikutnya, itu ayat 184. Turun 184, ayat 183 tadi, ya wa 'alal ladzina yutiqunahu ni tak dipakai lagi. Tak ada siapa boleh berbuka puasa sesuka hati ikut apa dia nak dan bayar, tak ada, tak macam tu. Kan? Dan berkata Abdullah bin Mas'ud, okey? Dia kata wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yatajashshamunahu. Yatajashshamunahu maksud dia apa? Dia ni maksud lain. Maksud dia dia kata dan berkata Abdullah, dahulunya siapa nak berpuasa, siapa nak buka dan beri makan pada miskin, pada siapa yang nak. Okey. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa beri makan pada miskin selain daripada bilangan puasa yang dia tinggalkan, okey, fa huwa khairul lah, maka dia baik untuk dia.
Wa antasumu khailakum, dan kamu puasa baik untuk kamu. Dan mereka dahulu kata apa, demikianlah apa, sehingga ayat ini dinasahkan. Okey. Dengan apa? Dengan firman Allah Taala, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa menyaksikan kamu ni akan bulan berkenaan itu bulan Ramadan, saksikan anak bulan dia, maka hendaklah dia berpuasa akan bulan berkenaan. Okey. Namun begitu, okey, ini pendapat pertama berkenaan ayat ni. Tapi ada juga para ulama menyatakan, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu ni fidyatun ta'am miskin, ni ayat ni tak mansuh lagi. Tapi dipakai untuk yang satu lagi. Untuk apa? Untuk golongan yang kita kata apa tadi? Yang tak mampu berpuasa, tapi ni, dan bahkan satu qiraat daripada bacaan ni dibaca, tak baca wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia baca wa 'alal ladzina yutawwiqunahu. Mana barang siapa yang bukan mampu, dia akan jadi apa? Yutiku, atau kau yutiku, berdaya untuknya. Okey. Tapi kalau yutawwaqun, maksud dia apa? Yutawwiqunahu, maksud dia dibebankan dengan puasa tadi. Tak mampu dia berpuasa. Maka fidyatun ta'am miskin. Ni dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata ayat ini tidak mansuh. Ia adalah untuk orang tua lelaki dan orang tua wanita, yang mereka berdua ni yang tak mampu untuk berpuasa, maka mereka berdua boleh beri makan. Bagi setiap satu hari mereka berbuka seorang fakir miskin. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Bardawih bahawa Ibnu Abi Laila, dia kata aku telah jumpa pada Attab, menemui Attab bin Rabah pada bulan Ramadan, dia sedang makan. Ini Attab bin Rabah ni, kita nak tahu cerita, dia adalah ulama, alim, bukannya orang jahil. Jadi orang datang masuk rumah tengah makan. So jadi faqala apa, dia kata, dan bila orang tanya ini apa pasal, dia kata Ibnu Abbas kata ayat ini turun kepada orang-orang yang tak mampu. Dia kata bunyi wa alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak mampu untuk berpuasa tadi, fidyatun ta'am miskin, dia kena bayar fidyah, bagi makan bagi miskin. Maka dahulunya apa? Dahulu asalnya orang-orang yang siapa nak buka, siapa yang tak nak buka, bayar. Tapi lepas turun ayat Quran, dia surah ayat 184, dia tak lagi, ayat tak baru masuk macam tu dah. Dia tak masuk macam tu. Tapi dia masukkan apa? Dimansuhkan untuk semua orang kecuali orang yang tua saja. Orang tua yang tak larat nak berpuasa, maka dibenarkan untuk mereka berbuka. Bagaimana orang berpuasa, orang tua yang apa, kalau dia nak try puasa tu boleh. Dia nak try, he can try. She can try, he can try. Tapi kalau tak mampu, dan tinggalkannya. Kalau dia kata macam sakit, kalau puasa sakit badan, lemah tubuh, tak boleh jalan, mata kelabu, dia kata yang tu, dan tak apa dia buka. Bagi orang tua yang tak larat, mereka saja dibenarkan untuk tajuk tadi. Mana ayat tadi dah ditukarkan kepada apa? Kepada urusan orang yang lain, bukan lagi bukan setakat itu. Dan Ibnu Katsir berkata, hasil daripada perkara ni adalah mansuh itu sabit pada hak orang yang apa? Ayat tadi dimansuhkan bagi orang yang sahih, orang yang mukim, maka diwajibkan mereka ni apa? Mesti berpuasa. Sihat ni tak boleh dah buka suka hati. Okey? Kerana apa? Allah kata faman syahida minkum syahra falyasum, maka dah batalkan berkenaan wa anil ladzina yutiqunahu. Adapun orang tua yang tak larat dan tak mampu, yang renta, tua renta lah, yang tak mampu untuk berpuasa, maka untuk dia boleh berbuka dan juga tidak ada qada ke atasnya. Okey. Maksud dia tak ada qada, maksud dia orang tua, tapi kalau dia kata nyanyuk lagi terus straight. Nyanyuk terus tak ada dah. Okey, tapi kalau dia kata dan bila kita kata dia ni tak larat tapi apa? Tak nyanyuk. Maka di sini dia tajuk ayat tadi wajib ke atas dia apa? Dia boleh buka, dan juga wajib ke atas dia untuk apa? Beri makan setiap hari seorang miskin. Okey? Kalau kadang-kadang dia kata itu ada orang yang masih lagi sedar. Kalau orang tua nyanyuk tak? Okey? Okey. Namun kita para ulama bahaskan, katakan wajib. Dia kata dekat Jeddah. Okey. Okey. Jadi dua pendapat sebenarnya kat sini. Bila timbul tajuk berkenaan orang tua yang berbuka, yang berbuka, dia sedar, dia tak menyanyuk. Okey, ada pendapat kata dia berbuka saja dan pasal dia lemah kan, dia jadi macam budak kanak-kanak. Kanak-kanak kan, dia mampu tapi dia lemah, maka tak apa dia berbuka. Dan tak perlu ganti. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang dipegang oleh para ulama, jumhur para ulama, hatta satu pendapat mazhab Syafi'i. Yang pendapat pertama mazhab Syafi'i juga, tapi yang tu pendapat lama. Pendapat yang terbaru dan juga pendapat yang dipegang oleh jumhur para ulama, bahawa siapa-siapa di kalangan orang tua yang sedar, maka dia berbuka, maka wajib di atas fidyah setiap hari seorang fakir miskin. Ini yang dia kena ni. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan lain di kalangan salaf, dan dibaca bacaan berkenaan dengan wa alal ladzina yutawwiqunahu.
Sebenarnya yang dibaca oleh Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud baca dengan wa'alal ladzina yutawwiqunahu, bukan yutiqunahu, yutawwiqunahu. Yang maksud dia adalah, pengertian dia bahawa benda tersebut masih lagi berjalan. Ayat tu tak dimansuhkan bagi hak orang yang tua. Yang tua yang tak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk dia berbuka dan apa? Kena bagi makan fakir miskin. Bagi makan lebih lagi bagus. Okey. Dan inilah adalah pilihan Bukhari. Okey, Imam Bukhari berkata, dan beliau berkata, adapun orang tua yang lanjut usia, sekiranya tak mampu untuk berpuasa, maka dia bagi makan. Sebenarnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila umur dia tua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia ni tua. Ketika tua, dia tak larat nak berpuasa. Maka dia telah apa? Dia dalam hadis yang diriwayatkan daripada Syahrul Mu'allaq oleh Imam Bukhari, dia kata apa? Bahawa Anas bin Malik telah lemah daripada berpuasa. Lalu dia buat makanan, dia masak satu makanan. Kemudian dia panggil 30 orang fakir miskin, dia bagi makan. Sekaligus dia bagi makan 30 orang sekaligus. Maka lepas tu dia berbuka lah sepanjang bulan berkenaan. Ya? Ya, bukan semua sehari-hari tunggu sehari. So, pasal miskin seorang. So, jadi kalau sehari seorang, maksudnya kalau 30 hari 30 orang. 30 orang. So dia buat yang tu. Ya saya? Bagi makan untuk orang miskin pun kena dalam bulan puasa. Tak. Kalau kita untuk buat, kalau dia tahu dia tak mampu, dia ciri bagi tu sebab dia kata orang tu berbuka, dia keadaan macam mana. Kalau dia kata boleh ganti balik dan cerita lain. Di sini dibahaskan berkenaan dengan tajuk macam mana dikaitkan dengan tajuk wanita yang berbuka kerana mengandung atau menyusukan anak. Dia masuk sama juga kes ni. Kadang dia kata dia berbuka, yang sahihnya adalah dia ganti je puasa dia pasal dia ada harapan lagi untuk ganti. Bukannya dia ada pendapat kata berbuka kemudian bayar. Berbuka ganti dan bayar. Berbuka ganti bayar. Okey, ada kata tak, berbuka bayar je, tak payah ganti. Tak payah ganti. Berbuka dan bayar, ganti tak payah. Ada kata berbuka saja, tak payah ganti, tak payah bayar. Pun ada juga. Itu pun ada juga. Tapi yang sahih, yang rajihnya adalah dia berbuka dan ganti je. Dia berbuka dan ganti je. Tak perlu yang ketiga, gaya tak payah. Pasal dia alasan dia apa? Ada yang kata berbuka dan bayar je pasal dia kata macam tak ada harapan untuk dia berpuasa. Tak, dia ada tempoh. Dia anak dia menyusu pun dia kata 2 tahun. Lepas tu dia boleh puasa lagi, puasalah. Paling-paling dia actually yang dibimbangkan adalah wanita tu tak sempat ganti. Kalau dia kata dibimbangkan tersebut, boleh buat. Cara dia adalah dengan cara apa? Tulis wasiat supaya suami tahu berapa hari dah tinggal. Banyak perempuan tak buat kerja ni. Kan dah tahu dah tinggal banyak hari, kan macam kadang-kadang tak tahu kan. Salinlah. So that kalau dia kata dia mati sebelum sempat habiskan ganti puasa dia, maka keluarga dia waris boleh gantikan untuk dia. Habis cerita. Kalau melampaui tahun tu tak ada. Melampaui tahun tu sebenarnya satu fatwa di kalangan para sahabat je. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyuruh supaya orang yang melangkau tahun tadi bayar supaya disekat ke atas dia daripada menangguh-nangguhkan. Tu je. Daripada Nabi sendiri Nabi tak pernah suruh pun untuk orang tersebut ganti tahun berikutnya kena ganda, tahun berikutnya ganda lagi tak. Sebenarnya tak ada. Faham Tapi ganti cepat gantilah, jangan tunggu. Tapi tinggal berapa hari salin. Tolong tulis dalam wasiat. Letak berapa hari aku dah tinggal puasa. So that kalau kita mati, dia dibimbangkan tadi kes apa? Kalau mati tak ada siapa kan tahu. Maka anda berhutang dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab itu kita kata cara terbaik, berbukalah, tak ada masalah. Nak ganti balik, kata mampu. Tak ada penyakit. Maksud dia bukannya dia ni orang kata apa, tak boleh berpuasa balik. Boleh berpuasa balik. Dia gantilah lain. Kan? Macam dia kata macam wanita yang menyusukan anak. Bukan setiap hari anak menyusu. Yang zaman sekarang dengan susu tin pun ada. Mana ada orang bagi menyusu anak sepanjang waktu. Kan boleh dia puasa. Saja je kata bagi tahu jawab macam tu. Kan? Maksud dia jawapan tu pelik-pelik kan. Jadi maksud dia boleh berpuasa, puasalah. Kan puasa. Maksud dia boleh gantikan sehari-sehari kan. Dan sebulan sehari ganti. Okay, faham Saya tak langsung dia kata benda yang apply pada orang tua-tua tadi, yang tak mampu bayar, tapi dimasukkan sekali kes ni kepada wanita yang mengandung atau menyusukan anak. Mereka dia kata dia tak kisah. Ada pendapat kata kalau dia bimbang untuk diri dia dan anak dia, dia kena berbuka puasa, ganti puasa dan bayar fidyah. Sebenarnya ketika dia bimbang anak dia ke bimbang diri dia ke, sama aja. Maksud dia berpuasa, dia berhenti berpuasa, berbuka puasa, ganti puasa balik bila dia mampu. Dah habis cerita. Kalau dia kata bimbang berkenaan dengan tajuk masalah tak tahu tu, tulis siap-siap supaya jangan sampai jadi kes kita mati. Yang kita pun tahu kan, macam isteri Nabi sendiri pun menggantikan puasa pada bulan Syaban. Jadi kalau kita diorang tak fikir mati ke? Diorang fikir mati. Tapi itulah tajuk dia. Kenapa Nabi kata barang siapa mati, ke atas diri ada puasa yang wajib ke atas diri dia, puasa bagi pihak dia, wali dia. Maksud dia hanya akan berjadi benda ni kalau wali dia tahu. Kalau wali dia tak tahu, benar. Faham? Jadi tak langsung untuk wanita yang menggantikan puasa, tak ada masalah. Kalau mengandung ke beranak dan sebagainya, ganti bila dapat.
Dan kita harapan kita untuk hidup tu ada. Kalau kata doktor kata tak boleh harapan dah, kau puasa je mati. Dan masalah lah. Boleh timbul masalah, bayar saja. Kan? Dia jadi masuk orang tua dia bayar saja pasal dia tak boleh puasa. Tak, dan atau dia kena penyakit yang tak ada penyembuhan langsung dah. Kencing manis yang kronik. Kalau dia puasa je, tumbang. Dan boleh timbul kita bahaskan tajuk lain. Faham? Dia tak timbul tajuk sebenarnya nak ganti apa, nak kena bayar fidyah 2 kali ganda dan sebagainya, tak ada. Jelas? Ada soalan? Ya. Kalau yang untuk orang tua tu tak lain boleh bayar, kena bayar bulan puasa juga. Tak, sebelum boleh, selepas boleh, tak kisah. Kalau selepas lewat, masalah lah. Kita kata tak tahu kan. Tapi yang pentingnya siapa jaga dia, kena ambil tik ni tadi. Macam Anas bin Malik buat, dia bagi makan sekali, semua sekali. Anak yatim tak semua miskin. Ada beza Anak yatim tak semua miskin. Ada anak yatim kaya. Yelah, anak yatim kaya pun tak. Yang bapak dia mati dengan insurans 3 juta sebagainya, waktu ni mana miskinnya? Faham tak? Saja anak yatim tak semua miskin. Anak yatim tak semua miskin. Sebab kenapa tak dimasukkan? Bila sebut itu, kalau dia miskin, alhamdulillah, masuk sekali. Kalau tidak, bukan. Faham? Maksud dia miskin lah. Dia orang yang tak apa, dia makan tak cukup saja. Ada harta, makan tak cukup. Tu cerita dia. Jelas? Okey. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.